Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan kembali bersama Sarawak Memilih di saluran 501 Astro Awani. Jam sudah pun berdetik 5.02 petang. Jadi serasminya pengundian sudah pun ditutup di negeri Sarawak hari ini. Kesemua 82 kerusi DUN yang dipertandingkan akan kami bawakan secara langsung dan secara terkini kepada anda. Di sini saluran 501 sudah tentu astroawani.com dan kami juga ada laman web microsite istimewa untuk Sarawak Memilih. URL-nya akan kami paparkan sebentar sahaja lagi. pru.astroawani.com Palang PRN Sarawak yang sudah kami kongsikan sejak beberapa jam lepas. Di situ anda boleh jejak ke semua kemas kini dalam real time atau waktu sebenar. Setakat ini kita sudah memperoleh keputusan yang tidak rasmi untuk 6 kerusi DUN dan antara 82 kerusi yang dipertandingkan. Dan kalau kita boleh lihat kod warna di sini, ungu kami letak kod warna untuk GPS. Setakat ini keputusan tidak rasmi di kesemua 6 kerusi DUN ini GPS mendahului. Tapi perlu kita ingat, keputusan tidak rasmi sememangnya masuk cepat dan pantas, tapi ia tidak semestinya bermakna itulah kesimpulan bagi satu-satu kerusi itu. Proses pengundian baru saja ditutup, pengiraan masih lagi berlangsung. Apa pun kita tunggu keputusan yang rasmi dan disahkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Tapi sebelum itu kita recap sedikit. Imbas kembali 6 kerusi ini dan difahamkan juga sejak kira-kira setengah jam yang lepas kita ada sedikit kemas kini atau update bagi 2 kerusi. Ini kemas kini setakat jam 4.53 petang. Kita ada kemas kini untuk kerusi DUN N64 Baleh di mana calon GPS Nicholas Kudi Jantai Masing melebarkan lead beliau, melebarkan majoriti beliau mengatasi semua pesaing yang lain. Setakat ini kita lihat 2,153 undi secara tidak rasminya milik Nicholas Kudi daripada GPS, meninggalkan Koh Kumbung daripada PSB dengan 1,044 undi, juga Kenneth Usang George dengan 318 undi dan Soekarno Layau dengan 55 undi. Setakat ini 2,153, tapi perlu kita ingat jumlah undi yang dikira hanyalah 3,570 setakat ini kira-kira jam 5 petang tadi di kawasan yang berpengundi 10,137. Jadi ini bukan lagi konklusif, tapi mungkin kita dapat sedikit bayangan berkenaan dengan keputusan sebenar satu-satu kerusi. Selain daripada N64 Baleh, saya difahamkan kita juga ada kemas kini di sini. Kerusi yang kecil ini tidak begitu kecil, agak kecil. Stakan N17. GPS masih lagi mendahului dengan calonnya Hamzah Ibrahim. Kini setakat ini memperoleh hampir 70% undi. 832 meninggalkan George Yang Sirikot Jr. PSB 255 undi. Leslie Ting, beliau juga bertanding di kerusi ini pada PRN 11 tahun 2016 tapi kalah dengan majoriti yang agak besar 7,000. Tapi Leslie Ting mencuba nasib sekali lagi antara beberapa kerusi yang dipertandingkan oleh DAP Stakan. Setakat ini beliau hanya memperoleh tidak sampai daripada 6% undi. Dan di tempat terakhir buat masa ini adalah PBK Atik Dego memperoleh 3.5% undi atau 42 undi. Itu 2 kerusi yang kita ada sedikit kemas kini ataupun updates. Dan sudah tentu anda juga boleh dapatinya di pru.astroawani.com Palang PRN Sarawak untuk anda teliti sendiri. Kita juga kongsikan seperti tadi N57 Telian juga didahului oleh calon daripada GPS Royston Valentine dengan 65% daripada undi, meninggalkan 3 lagi pesaingnya. Yang terdekat adalah calon daripada PSB iaitu Syed Junaidi yang hanya memperoleh setakat ini 25%, 25.31% undi. Jadi momentum untuk GPS di Telian ini juga agak sihat. Dan selain itu N47 Pakan. Oh, keputusan baru diterima nampaknya. Ini juga anda boleh nampak dipaparkan di komputer ataupun telefon bimbit anda ataupun di aplikasi Astro Awani. Seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, keputusan ini kita akan update dan kemas kini dalam masa sebenar atau real time. Keputusan tidak rasmi kita jangka akan masuk biasa refresh di situ untuk mendapat melihat sama ada kemas kini terbaru. Masih lagi belum. Ini juga kita kongsikan sebentar tadi. Pantai Damai juga calon GPS mendahului di Satok juga N08 GPS mendahului. Setakat ini kita ada kemas kini kira-kira 6 kerusi. Semuanya GPS mendahului. Tapi masih lagi awal. Pengundian baru ditutup. Apapun kita akan lihat apa yang terbaru sehinggalah keputusan ini dirasmikan. Oh, satu lagi keputusan baru saja diterima. Kita lihat di sini, highlighted di sini. Ini adalah Baleh yang kita sudah kongsikan tadi. Belaga, keputusan tidak rasmi baru sahaja masuk. Setakat ini, calon GPS mendahului di N65 Belaga seperti mana di 6 kerusi yang lain. Liwan Lagang untuk GPS setakat ini memperolehi 2,200 undi, 2,199 undi atau 72.24%.
Lead yang agak sihat setakat ini meninggalkan calon di tempat kedua iaitu PSB Henry Usad Bid dengan 702 undi, John Bampa untuk PBK 73 undi dan seorang calon bebas antara kira-kira 30 calon bebas yang bertanding kali ini di tempat terakhir setakat ini. Tapi jumlah pengundi di sini agak kecil berbanding dengan don-don yang lain. 8,003 sahaja pengundinya dan sudah pun 3,044 undi dikira dan calon GPS Liwan Dagang berada di tempat pertama dengan 72% undi. Jadi adakah N65 Belaga ini adalah satu mungkin keputusan ataupun kerusi pertama yang kita lihat agak konklusif dan memberikan bayangan keputusan rasminya apa nanti. Kalau benarkan saya refresh sekali lagi kerana maklumat masuk dengan begitu cepat di sini. Apa yang kita ada lagi di sini? Ini adalah Krian sudah kita kongsikan sebentar tadi. Telian juga kita sudah kongsikan. Ini juga kita sudah kongsikan Pantai Damai dan Setakan. Setakat ini kita masih lagi ada belum apa-apa kemas kini tapi maklumat akan masuk dengan begitu cepat. Oh, saya nampak di sini highlighted. Telian sudah saya kongsikan sebentar tadi. Kadang-kadang begitu banyak don, kita mungkin lose count apa yang sudah pun kita kongsikan kerana ada 82 don. Tapi kami akan bawakan kepada anda setiap detik, setiap bibit ke semua 82 don apabila keputusan tidak rasmi, kemas kini keputusan tidak rasmi masuk dan keputusan rasmi yang disahkan oleh SPR masuk. Untuk kita menjawab soalan, siapa yang akan memegang Sarawak untuk 5 tahun akan datang? Daripada 82 kerusi, siapa yang akan memperolehi majoriti mudah atau malah 2/3? Adakah GPS ada laluan yang mudah dan peluang yang besar seperti yang dijangka oleh ramai pihak? Kita tunggu dan lihat, mungkin betul, mungkin tidak. Anda boleh ikutinya secara live juga jika anda on the move di aplikasi Astro Awani. Ingat, pru.astroawani.com /PRN Sarawak. Tapi ini semua data. Yang penting adalah suasana di lapangan dan juga isu-isu rakyat. Kerana ia berbalik kepada mereka. Keputusan di tangan mereka. Dan keputusan yang mereka akan buat sudah tentu adalah berkenaan dengan isu-isu yang mereka pentingkan. Dan bagaimana mereka menilai calon ataupun adun wakil rakyat yang sudah memegang kerusi don mereka sejak beberapa tahun yang lepas. At the end of the day, kata orang, it's all about the people. Data hanya menambah kepada apa yang kami mahu kongsikan kepada anda. Dan hari ini kita mahu lihat isu-isunya dan suasananya. Saya faham wartawan Awani Borneo Syaf Syukri sudah bersedia di SMK Kapit 2, Pusat Penyebelahan Undi untuk Don Baleh. Ingat, Don Baleh yang kita kongsikan sebentar tadi didahului oleh Nicholas Kudi, calon GPS kerusi kuat untuk mendiang Tan Sri James Jemut Masing pada PRN yang lepas. Syaf Syukri, apa yang terbaru dari sana? Baiklah Luqman, ketika ini kita masih lagi menunggu hampir saya kira kurang daripada, mungkin lebih daripada 10 peti, kurang daripada 15 peti secara keseluruhannya. Peti-peti undi masih lagi masuk ketika ini menunggu giliran untuk disahkan di meja di bahagian belakang saya ini. Ada 3 meja di sini dan di belakang pentas utama tersebut merupakan peti-peti undi yang telah selesai dikira. Dan ini gambar yang telah saya snap sebentar tadi pada jam 5 petang, tepat 5 petang, sebanyak 53 peti undi dari 69 secara keseluruhannya untuk Don Baleh telah selesai dikira. Dan untuk terkini mungkin angka itu akan terus berubah dari masa ke semasa sebab dia cepat macam Luqman cakap tadi, dalam tempoh 1 minit, dalam tempoh beberapa saat angka itu terus berubah. Dan yang terakhir dapat saya snap sebentar tadi, Nicholas Kudi Jantai mendahului dengan 2,667. Dan kedua di sini ialah calon dari Parti Sarawak Bersatu Koh Kumbung dengan 1,250. Calon dari DAP Kenneth Usang George dengan 356 dan Sukarno Layau dari Parti Bumi Kenyalang dengan 67 undi setakat ini. Dan Luqman, kita masih lagi menunggu dan setakat ini mungkin ini sudah memberi indikator jelas bahawa kerusi ini secara tidak rasmi mungkin berjaya dikekalkan oleh GPS. Seperti kita tahu, penyandangnya selama 8 penggal sebelum ini bermula tahun 1983 mendiang Tan Sri James Jemut Masing merupakan antara individu dan juga figura yang cukup kuat di kerusi tersebut. Dan seperti yang saya pernah kongsikan juga sebelum ini, sewaktu saya berada di Baleh, masyarakat di sana rata-rata mahukan pemimpin pengganti yang sama, ada ciri-ciri yang hebat, ciri-ciri kepimpinan yang sama dengan mendiang Tan Sri James Jemut Masing. Dan
Mungkin keputusan penuh kita akan tahu dalam sedikit masa sahaja lagi, Lokman. Saya akan terus kongsikan. Dan Lokman, untuk ketika ini saya rasa itu saja untuk waktu ini, Lokman. Nanti saya akan terus update dari masa ke semasa, Lokman. Terima kasih Syafsuki. Terus membawakan yang terkini kepada kami dari SMK Kapit 2. Dan sudah tentu kita lihat data ini juga kita sulamkan dengan apa yang berlaku di lapangan. Agak menarik untuk kita lihat data di situ. Seperti yang Syaf sebut sudah tadi. 8 penggal kerusi ini dipegang oleh BN atau GPS. Dan mungkin ini kerusi pertama setakat ini yang kita lihat agak konklusif untuk kita lihat mungkin hala tuju pemenangnya. Kita masih lagi hormat kepada proses. Kita perlu tunggu ia dirasmikan dan disahkan oleh SPR. Kita hormat juga kepada semua calon yang bertanding. Mereka masih lagi belum sah menang atau kalah. Tapi kita tidak boleh nafikan bahawa data setakat ini menunjukkan momentum GPS di kerusi kuat ini, kubu kuat ini agak memberangsangkan. Kerana seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, dengan kerusi yang mempunyai pengundi tidak begitu banyak, 10,137 dan dengan 3,500 atau 3,600 kira-kira undi sudah pun dikira, 60% milik GPS dan mungkin jika angka ini semakin melebar dan semakin meningkat, ia mungkin akan menyukarkan Nicholas Kudi dikejar oleh Kokumbong, Kenneth Usang maupun Soekarno Laya. Mungkin keputusan rasmi yang pertama kita lihat hari ini adalah N64 Baleh dikekalkan oleh GPS. Mungkin kita tak tahu lagi. Apapun Astro Awani akan bawakan kepada anda secara langsung. 501 aplikasi Astro Awani, semua saluran sosial media kami dan juga URL di bawah ini pru.astroawani.com Palang PRN Sarawak. Yang terbaru akan kami kongsikan. Nampaknya ada keputusan baru masuk di situ. Adakah kita boleh lihat di sini? Jika saya boleh refresh di sini, anda juga boleh buat demikian di rumah. Refresh untuk kita lihat ada sebarang keputusan baru yang masuk. N47 pakan adalah yang terbaru masuk. Belum. Ini masih lagi keputusan yang tidak rasmi. Adakah Krian sudah kita pengkongsikan? Ini dia Tebedu N21. Ya. Setakat ini adalah sekali lagi kerusi ini didahului oleh GPS. Mari kita lihat datanya. Jumlah pengundi berdaftar 12,029 orang, jumlah undi yang sudah pun dikira 3,315. Dan kita lihat lead yang dimiliki oleh calon GPS Simon Sinang atau Sinang Badar dari GPS 68%, 2,272, agak jauh meninggalkan calon di tempat kedua PSB dengan 15% undi, 15.6% undi, atau Jonathan Lantik dan juga Jonathan Lantik OK daripada PBK kurang 10%, 5.76% untuk Senior William daripada PKR, dan calon bebas setakat ini secara tidak rasminya masih memiliki sifar undi. Jadi kita lihat di sini lead yang dimiliki agak sihat kerana jumlah pengundi tidak begitu besar dan majoritinya agak sihat, tapi ini bukan seperti Baleh kurang konklusif. Apapun, ini adalah yang terbaru. N21 Tebedu juga secara tidak rasminya didahului oleh GPS. Setakat ini kalau kita lihat, mari berapa kerusi di sini? 1, 2, 3 dan saya kira 7 ataupun 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Kesemua 8 kerusi didahului oleh GPS setakat ini. Baleh yang mungkin paling konklusif, tapi hanya 1/10. 82 kerusi akan dipertandingkan. Semua yang kelabu ini akan diwarnakan dengan macam-macam warna selepas ini. Mungkin parti lain akan memenanginya. Apapun, kita tunggu dan lihat. Anda terus setia bersama saluran 501. Kami akan ikuti sehingga persoalan terjawab. Siapa yang akan memenangi dan menerajui Kerajaan Negeri Sarawak untuk 5 tahun akan datang. Dan seberapa selesakah mereka? Adakah mereka akan memperoleh 2/3 majoriti atau hanya majoriti mudah? Itu semua akan terjawab hari ini dan kami akan bantu anda untuk jawab. Buat masa ini, banyak lagi yang perlu kita dalami dan rakan saya Haji Nazri Kahar sudah pun bersedia bersama dengan panel di Sarawak untuk mendalami isu-isu yang akan mencorak hala tuju dan keputusan PRN Sarawak ini di sebalik segala data. Haji Nazri, silakan. Ya, terima kasih Lokman. Sambil Lokman bermain dengan paparan tersentuh untuk keputusan tidak rasmi, nampaknya warna ungu mendahului. Menarik, sentiasa berubah dari minit ke minit. Terima kasih Lokman. Dan bagi anda yang berada di rumah, anda boleh ke laman microsite Astro Awani untuk Sarawak memilih di pru.astroawani.com/ ataupun Palang PRN Sarawak. Anda boleh dapatkan maklumat tidak rasmi ataupun keputusan tidak rasmi dan juga keputusan rasmi sebaik saja kami menerima dari SPR dan juga rakan-rakan Astro Awani yang bertebaran di seluruh negeri Sarawak. Terima kasih kepada anda. Sekarang anda bersama saya Nazri Kahar di Riverside Majestic Astana Wing, Kuching, langsung untuk Sarawak memilih jam sekitar 5.19 petang.
waktu mengundi sudah pun tamat pada jam 5 petang tadi dan sekitar jam 3 petang peratusan mengundi yang dikongsikan oleh SPR sekitar 52%, tetapi situasi di luar Kuching ini masih hujan renyai-renyai dan saya jangkakan juga di seluruh negeri Sarawak kebanyakannya begitu juga cuaca hujan sejak awal pagi tadi dan sejak semalam sebenarnya, tetapi mungkin itu sedikit merencatkan peratusan keluar mengundi pada hari ini, tetapi ini sudah pun kita jangkakan dengan faktor-faktor lain yang sudah pun kita bincangkan sebelum ini. Jadi anda akan bersama saya hingga jam 7.30 malam pada sesi ini. Saya tidak kesorangan untuk melihat situasi Sarawak memilih dan juga analisis dari keputusan-keputusan yang mula masuk, iaitu keputusan tidak rasmi yang anda boleh lakukan di laman web Esrawani dan juga pengumuman yang akan diberikan oleh Lokman sebentar saja lagi. Jadi saya tidak kesorangan untuk memberikan analisa awal keputusan-keputusan ini. Jadi terus bersama saya dan saya akan bersama dengan Cik Khairul Anwar. Cik Khairul Anwar Sazali, seorang anak muda, aktivis belia, anak Sarawak, untuk memberikan beberapa indikator dan juga analisis yang boleh kita projection apakah yang akan berlaku apabila kita menerima keputusan rasmi untuk kesemua dari OPA hinggalah ke DON 82 iaitu di Lawas. Jadi kita akan berbincang tentang hal ini, Saudara Khairul, untuk melihat dengan lebih dekat keputusan tidak rasmi ini. Banyak kita terima dari talian mungkin calon di situ akan kita beri tumpuan, iaitu calon yang diwakili oleh GPS iaitu Royston Valentine. Ini juga kerana Royston merupakan anak muda, calon muda ditampilkan oleh GPS kali ini. Mungkin ada pengalaman saudara Khairul Anwar dengan Royston. Begitu juga kalau kita ke Baleh. Baleh tadi dipaparkan oleh Lokman, keputusan terasmi calon GPS Nicholas Kundi Jantai Masing merupakan calon yang ditampilkan oleh GPS di bawah banner GPS dan partinya parti PRS mendahului dengan agak selesa. Ini juga calon pertama kali menggantikan mendiang James Jemut Masing, satu tokoh utama PRS yang menang dengan selesa banyak kali di DON ini. Begitu juga di N65 Belaga. N65 Belaga, keputusan tidak rasmi Datuk Liwan Lagang, GPS dari Parti Rakyat Sarawak ataupun PRS mendahului dengan selesa untuk keputusan tidak rasmi yang kita sudah pun paparkan oleh saudara Lokman sebentar tadi. Jadi beberapa keputusan juga yang ada di laman microsite Esrawani juga kami paparkan untuk keputusan-keputusan tidak rasmi. Jadi Khairul, kalau kita lihat angka-angka ini dengan keputusan ataupun angka keluar undi 52%, jadi nampaknya kita mengharapkan angka ini akan bertambah, mungkin berbaki 2 jam dari keputusan ataupun pengumuman awal SPR pada jam 3 petang, tetapi menjelang 5 petang, apa yang boleh kita jangkakan? Adakah lonjakan dari 52% itu satu lonjakan yang tinggi ataupun kita perlu ada sikap realistik dengan situasi yang kita lihat pada petang ini? Saya ingat apabila kita lihat suasana dengan cuaca kita pada hari ini yang berlaku di Kuching dengan hujan yang tidak tentu, kadang-kadang lebat, kadang-kadang renyai. Ini juga berlaku di tempat-tempat lain dan kita pun dengar berita ada sampai angin kuat membawa kemah terbang segala macam begitu. Saya ingat secara realistik sikit, kalau kita nak lihat daripada segi peratusan yang keluar mengundi, mungkin tidaklah lebih daripada tidak sampai kepada jangkaan awal. Memandangkan hujan begini dan mungkin sentimen dan mood para pengundi untuk turun mengundi juga mungkin perlu dilihat sama ada itu turut membantu untuk memberikan motivasi kepada mereka turun mengundi. Dan saya ingat dengan calon-calon yang ada muka baru dan muka calon muda, saya ingat ini mungkin ada memberikan sikit motivasi mungkin kepada pengundi-pengundi muda untuk keluar, untuk melihat satu perubahan, melihat kepada muka-muka baru dan calon-calon muda khususnya untuk memastikan supaya suara anak muda dapat didengar di peringkat lebih tinggi. Ya, bagi Khairul melihat senario ini dan kita mengharapkan peratusan itu kemungkinannya menepati sasaran pihak SPR iaitu 70%. Kerana 70% ini satu angka refleksi yang boleh memberikan satu keabsahan yang tinggi
kepada kemenangan GPS dalam pilihan raya negeri ke-12. Kerana ramai penganalisis beranggapan jika Tan Sri Abang Johari Presiden ataupun pengurusi GPS menang tetapi dengan peratusan keluar mengundi yang rendah ataupun majoriti yang dimenangi di kawasan-kawasan yang dimenangi itu tidak ataupun mendapat majoriti yang tinggi. Jadi itu juga kita akan bincangkan. Jadi untuk peringkat awal ini, adakah wajar kita menunjukkan bahawa mood rakyat negeri Sarawak dengan faktor-faktor tambahan seperti berlakunya ketika pandemik, sukanya anak Sarawak perantau untuk pulang mengundi kerana tiket kapal terbang yang mahal dan baru saja SOP dilonggarkan untuk mereka bekerja semula untuk mendapatkan punca pendapatan dan sebagainya, ditambah di hujung tahun dengan cuaca dan sebagainya. Jadi kita sudah pun boleh mengagak ataupun melihat fenomena ataupun situasi sebegini. Ya. Saya ingat yang lebih penting sebenarnya apabila keputusan untuk mengadakan pilihan raya umum peringkat DUN Negeri Sarawak ini adalah untuk memastikan supaya keabsahan DUN Sarawak itu dapat disambung. Ya. Kerana tempoh 5 tahun itu sudah pun tamat di pertengahan tahun 2021. Jadi oleh kerana demikian, bagi saya jumlah peratusan yang turun mengundi asalkan lebih daripada 50% sudah cukup bagi memastikan supaya tempoh masa keabsahan DUN Sarawak itu sendiri dapat disambung untuk memberikan mandat sama ada kepada pihak-pihak yang menang akan datang nanti untuk memastikan supaya segala perancangan dapat dilaksanakan. Okey, kita akan berbincang perkara itu lagi. Nampaknya keputusan tidak rasmi terus masuk untuk kita dapatkan penjelasan lebih lanjut di manakah keputusan tidak rasmi yang baru masuk selain daripada paparan yang sebelum ini sudah pun diceritakan ataupun dijelaskan oleh saudara Lokman. Mungkin kita ke studio Awani sekali lagi bersama Lokman. Silakan, di mana DUN yang terbaru? Keputusan tidak rasmi, Lokman. Silakan. Ya, Nazri, maaf kita tidak mahu mengganggu perbincangan begitu banyak kali, tapi ini adalah waktu di mana keputusan tidak rasmi ni masuk dengan begitu banyak dan juga cepat. Jadi kita perlu kemaskini penonton kita. Dan jawapan kepada soalan Haji adalah N23 Bukit Semuja. Dan kerusi ini sekali lagi saya kira ini kerusi yang ke-8 atau ke-9, iaitu semua kerusi yang kita ada keputusan tidak rasmi setakat ini sekali lagi didahului oleh GPS. Calonnya John Ilus di sini memenangi setakat ini 68.1% atau kira-kira 1,630 undi, mengalahkan ataupun meninggalkan LC Tingang daripada PSB di tempat kedua yang setakat ini hanya memperoleh 19% saja undi, 451 di tempat kedua. Dan Brolin Nicholson daripada DAP, salah satu daripada saya rasa 20 lebih kerusi yang ditandingi oleh DAP, calonnya ketinggalan setakat ini di Bukit Semuja 189 undi atau kurang 8%, 7.9% undi yang diperolehi setakat ini. Dan di tempat terakhir, kerana ini adalah pertandingan 4 penjuru Edward Andrew Luak daripada PBK, 5.14% undi. Jadi kita lihat John Ilus di sini 1,629 undi, 68.1% daripada jumlah pengundian. Kawasannya ada 14,700 pengundi. Undi yang sudah pun dikira setakat ini 2,392 undi. Jadi kita lihat di sini lead GPS di Bukit Semuja agak sihat tapi bukan lagi konklusif. Proses pengiraan masih lagi berlangsung, tapi Bukit Semuja satu lagi kerusi yang didahului oleh GPS setakat ini. Momentum mereka agak kuat setakat ini, Haji Nazri. Masih lagi berlangsung, tapi Bukit Semuja satu lagi kerusi. Ya, terima kasih Lokman. Bukit Semuja. Bukit Semuja di N23 Bukit Semuja dari paparan Lokman sebentar tadi. Calon John Ilus GPS dari PBB mendahului, meninggalkan calon dari PSB dan juga dari DAP, dan yang terakhir dari PBK Edward Andrew Luak. Terima kasih Lokman. Saudara Khairul, nampak daripada 8-9 keputusan tidak rasmi, nampaknya GPS berada di hadapan. Tetapi yang nombor 2 itu di kawasan kebanyakan yang kita ketahui sekarang adalah keputusan dari DUN-DUN majoriti masyarakat Dayak ataupun Iban dan sedikit Bidayu. Jadi yang pertama adalah GPS, yang kedua adalah PSB. Jadi ini pun juga adakah yang sudah kita jangkakan? PSB akan menjadi satu pencabar utama dalam pilihan raya negeri ke-12 untuk GPS di kebanyakan kawasan. Saya ingat melalui tinjauan awal daripada pengkaji-pengkaji di dalam memerhati perjalanan sepanjang kempen, banyak sudah laporan menyatakan bahawa PSB yang sebenarnya memberikan tentangan hebat
di kerusi-kerusi majoriti Dayak dan majoriti Cina, sebab mereka menampilkan tokoh-tokoh yang sudah pun berpengalaman di dalam pentadbiran sebelum ini. Dan saya ingat sejarah itu pun sudah pun lama. Kita lihat bagaimana daripada pecahan kepada UPP, kemudian dinamakan semula kepada PSB, ini telah membawa muka-muka yang sebenarnya sudah pun dikenali oleh masyarakat di golongan mahir di bawahnya. Okey, berkaitan dengan calon muda ditampilkan oleh GPS kali ini. Kalau ikut peratusan, calon muda dan calon pertama kali ditampilkan untuk GPS sekitar 23 ke 25%. Termasuk calon yang kita bincang ataupun kita dengar untuk keputusan tidak rasmi di Baleh dan juga di Telian. Adakah Khairul rapat dengan mereka atau kenal dengan ataupun sosok Royston di Telian dan juga saudara Nicholas Kundi Jantai masing di Baleh ini? Ya, saya ingat dengan Royston ni kita sudah pun mengenali dengan lebih rapat, sebab kita banyak bekerjasama di dalam memberikan bantuan apabila tempoh masa PKP tempoh hari. Bantuan-bantuan makanan, bantuan-bantuan untuk memastikan supaya yang terkesan daripada PKP ini dapat dibantu. Dan Royston di antara figura utama dalam memastikan supaya bantuan ini dapat disampaikan di bahagian muka. Jadi saya ingat untuk calon muda seperti ketokohan Royston ini adalah salah satu calon yang terbaik ditampilkan oleh mana-mana parti sekalipun, sebab penglibatan dia di dalam aktivisme sosial, di dalam aktivisme belia bukan sahaja timbul pada ketika kempen, tetapi sudah pun terbukti sebelumnya lagi. Dan saya ingat tokoh-tokoh seperti ini yang sebenarnya mampu membawa satu perubahan, mampu membawa suara orang muda untuk dipastikan dapat didengar di peringkat lebih tinggi. Dan saya ingat kalau kita nak tampilkan pun calon-calon muda, ini merupakan benchmark dia. Ya. Tanda arasnya. Bagi Khairul, Royston walaupun di awal penamaan beliau sebagai calon GPS agak crucial, agak kataupun membimbangkan pada awalnya, kerana pada pengumuman calon oleh GPS pada hari Jumaat itu nama beliau belum masuk lagi. Hari berikutnya, sehari sebelum hari penamaan calon, barulah Royston Valentine ini mendapat watika. Jadi ini biasa di Sarawak. Kerana calon di peringkat akar umbi ada pelbagai ataupun lapisan dan juga sumber. Jadi akhirnya Royston dipilih. Adakah ketika kempen selesai masalah berkaitan dengan pencalonan beliau, mungkin tidak menepati ciri-ciri kehendak masyarakat tempatan ataupun tidak menepati kehendak cawangan GPS di peringkat telian dan sebagainya, dari pemantauan dan juga risikan, Khairul bagaimana? Saya ingat ini merupakan salah satu manifestasi bahawa apabila satu-satu parti itu ingin menamakan calon-calon mereka, mereka betul-betul mengambil berat apa pandangan masyarakat, apa yang grassroots katakan, untuk memastikan supaya calon yang dipilih itu betul-betul mewakili suara mereka. Jadi apabila berlaku sebagai contoh, Royston tidak dicalonkan pada peringkat awal, nama belum masuklah. Tetapi kemudiannya nama dia masuk, mungkin masih ada tempat perbincangan di situ, menunjukkan bahawa terdapat perbincangan yang betul-betul serius untuk memastikan calon yang betul-betul tepat dapat diberikan bagi masyarakat di kawasan Dun Telian. Dan ini bukan salah satu contoh yang baik, yang sihat sebenarnya bagi saya, untuk memperlihatkan bahawa suara daripada pelbagai pihak dapat dipertimbangkan, bukan setakat daripada pihak atas kemudian diterima bulat-bulat oleh orang bawah. Tapi ini menunjukkan daripada bawah juga mampu untuk memberikan suara bagi memastikan calon yang dinamakan itu betul-betul dapat mewakili suara mereka. Di 64 Baleh, calon dari GPS iaitu Nicholas Kundi Jantai Masing, ini juga pertama kali ditampilkan, anak muda, ada kaitan dengan kekeluargaan dengan mendiang James Jemur Masing, satu tokoh besar masyarakat Dayak dari PRS. Jadi adakah ini juga pimpinan pelapis muda yang cuba ditonjolkan oleh GPS, khususnya PRS? Kerana kita tahu PRS ini parti lama dan begitu lama ikon-ikon pemimpin mereka yang sudah menang beberapa penggal, tetapi kali ini mereka dapat menawarkan satu tokoh yang mungkin segar dapat ditonjolkan. Saya ingat apabila dia tampilkan salah seorang tokoh yang lebih-lebih lagi apabila mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mendiang Timbalan Ketua Menteri Sarawak. Saya ingat ini menunjukkan bahawa sudah ada proses succession plan di situ bagi memastikan supaya setiap perancangan yang telah dibuat oleh
mendiang sebelum ini dapat dilaksana dan diteruskan oleh calon baru yang sebenarnya telah pun digroom dan telah pun memahami apa aspirasi, apa perancangan sebenar yang telah dirancang oleh mendiang sebelum ini. Dan saya ingat ini salah satu contoh succession yang dapat memberikan pelaksanaan yang baik untuk masyarakat Bali sendiri. Ya. Satu lagi saya ingin lihat keputusan rasmi pada malam ini dan mungkin Hairul boleh bersetuju dengan saya di satu kawasan masyarakat Melayu Melanau di pesisiran pantai kawasan N28 Lingga. Ini satu tokoh wanita muda yang ditampilkan oleh GPS iaitu Dayang Nur Azah Awang Sohor. Tapi kali ini di Lingga ini akan berlaku 6 penjuru. Menunjukkan kawasan ini memang menjadi kawasan tumpuan sebab pelbagai individu, pelbagai parti meletakkan calon mereka, tetapi bagi Cairo sendiri melihat sosok anak muda wanita, tak ramai wanita ditonjolkan kali ini oleh pihak JPS, tetapi Dayang Nur Azah terpilih. Jadi wajar kita beri tumpuan juga untuk Lingga, N28 Lingga. Saya lebih suka untuk melihat apa pencapaian yang akan dibuat sekiranya Dayang Nur Azah menang kawasan Lingga. Sebab untuk melihat apa yang telah berlaku dalam tempoh kempen ini satu perkara yang tidak adil untuk kita menilai prestasi ataupun kemampuan Dayang Nur Azah sendiri. Jadi untuk itu sekiranya Dayang Nur Azah ini akan sebagai pemenang di dalam kawasan Lingga, apa yang akan berlaku selepas kemenangan itu yang lebih penting bagi memastikan supaya dia dapat memberikan contoh dan memberikan satu petunjuk aras bahawa dia adalah orang yang berkaliber, berwibawa dan selayaknya untuk dipilih oleh masyarakat Lingga untuk mewakili bukan setakat suara orang muda, tetapi lebih penting dia adalah tokoh wanita yang ditampilkan oleh pihak parti JPS sendiri. Dan bagi kami sebagai wartawan dan pihak media, kerana Sarawak ini geografinya amat luas, demografinya dengan kepelbagaian agama dan juga etnik, dan ruang lingkup dari N01 OPA hinggalah N82 itu pelbagai. Tetapi kalau kita rujuk lagi satu lapisan ke hadapan ataupun di dalam, kalau contohnya di N28 Lingga, kita tahu kawasan-kawasan ini amat mendambakan pembangunan. Isu bekalan air bersih, isu jalan raya yang sempurna, isu sekolah daif perlu diberi perhatian, isu kesaling hubungan dengan internet, bekalan elektrik untuk rumah-rumah tradisi masyarakat kampung dan sebagainya amat diperlukan. Jadi prestasi wakil-wakil calon muda kemungkinan akan memberi sedikit wajah bagaimana mereka cakna ataupun perhati dengan isu-isu asas ini. Kerana saban kali apabila kita bercerita tentang politik Sarawak, kita tidak boleh pisahkan dengan mereka yang sudah pun menang beberapa penggal. Di kebanyakan DUN, terutamanya untuk pihak kerajaan. Tetapi isu yang sama diangkat oleh rakyat. Sama ada mereka work in progress ataupun sudah pun ada dalam perancangan. Ya, betul. Itu satu gagasan besar Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini dan sekarang di bawah Tan Sri Abang Jo. Tetapi bagi anak muda sebagai calon baru dan jika menang pada malam ini, wajarkah mereka mempunyai paradigma ataupun world view bagaimana mereka benar-benar melaksanakan tugas dan amanah itu, melunaskan apa yang didambakan, dimahukan oleh masyarakat terbanyak di bawah. Saya ingat apabila kita cuba untuk menilai prestasi ADUN yang lepas maupun ADUN yang akan datang ini, kita perlu melihat bagaimana pembangunan di satu-satu tempat itu bukan setakat di satu lokaliti itu semata-mata. Sebab apabila kita membangunkan satu lokaliti di satu-satu tempat, membangunkan satu lokaliti, ia merupakan sebahagian daripada pembangunan secara holistik di tempat-tempat lain. Jadi saya ingat apabila keputusan untuk membangunkan satu-satu lokaliti perlu mengambil maklum tentang bagaimana pembangunan di tempat lain supaya apabila kita melaksanakan pembangunan di satu tempat dapat juga memberi kesan dan memberikan additional value kepada tempat-tempat lain juga. Dan bagi calon muda ini adalah merupakan suatu peluang sebenarnya bagi calon-calon muda untuk membawa suara bukan setakat orang muda tetapi masyarakat sendiri bagi menyelesaikan isu-isu di peringkat asas air, jalan raya, konektiviti internet. Dan saya ingat apabila mereka mampu menunjukkan bahawa mereka benar-benar berusaha untuk memastikan suara rakyat untuk isu-isu asas seperti ini diselesaikan, saya percaya masyarakat akan dapat memberikan keyakinan kepada mereka dalam tempoh masa yang singkat. Okey, menarik. Saya pun apabila Khairul berbicara tentang itu,
saya agak kagum dengan prestasi calon pertama kali ditanjurkan oleh Tok Nan, arwah Tok Nan pada 2016, seorang ustaz, seorang mufti, Dr. Juanda Jaya di Jemuring. Beliau ini bukan datang daripada ataupun akar umbi politik PBB, tetapi diangkat sebagai calon profesional yang datang dari wilayah tersebut ataupun kawasan tersebut, dapat kawasan yang amat asing ataupun pedalaman di Jemuring. Tetapi dalam 5 tahun ini KPI beliau ataupun prestasi beliau apabila saya berada di lapangan amat mengagumkan. Beliau merentasi etnik dan agama dan kaum, melihat kepelbagaian etnik Melanau, orang Iban dan sebagainya daripada masyarakat Tionghoa. Beliau sama rata memberikan apa yang diperlukan oleh mereka. Kalau mereka perlukan gereja, gerejalah yang dibina. Kalau mereka perlukan masjid di Mukah itu, masjid yang besar yang sebelum ini terbengkalai lama, akhirnya direalisasikan. Begitu juga dengan projek-projek tempatan banjir dan juga jambatan dan sebagainya. Jadi itu benchmark yang kita dapat lihat. Bukan tak pernah berlaku, ramai sekali adun-adun yang membuat prestasi yang sebegini, tetapi mungkin keputusan tidak rasmi terus masuk. Lokman, silakan. Ya, Encik Nazri, kita lihat sekarang ni GPS secara tidak rasmi mendahului di kira-kira 10 kerusi, dan ini yang terkini, ini adalah kemas kini yang kita dapat daripada kerusi yang kita sudah perkongsikan sebentar tadi, iaitu kerusi N57 Telian. Kita lihat calon GPS Royston Valentine meluaskan lead beliau kepada 1,489 undi, iaitu 67.16% di tempat pertama, meninggalkan Syed Junaidi di tempat kedua daripada PSB yang memperolehi 24.58% undi, dan dua calon lain lagi, Arwin Lim Abdullah daripada PKR yang memperolehi 5.9% undi, dan juga Zainuddin Buduk daripada PBK 2.3% undi. Jadi setakat ini kita lihat 1,489 undi diperolehi oleh Royston Valentine daripada GPS untuk N57 Telian di kawasan yang pengundi berdaftarnya kurang 10,000 orang, 9,927 jumlah undi yang sudah pun dikira 2,217. Jadi kita lihat di sini lead yang diperolehi oleh GPS di N57 Telian juga agak memberangsangkan. Dan kalau kita boleh bandingkan dengan keputusan pada PRN 11 tempoh hari, iaitu 2016, dan anda juga boleh berbuat demikian di rumah. Kita lihat pada ketika ini adalah dua penjuru pada PRN 11, di mana majoritinya hanya 4,421 dengan jumlah pengundi 5,753. Jadi 5,753 pada PRN 11 pada 2016. Kalau kita bandingkan, setakat ini kita sudah ada 2,217. Jadi mungkin voter turnout di sini juga dianggarkan tidak begitu tinggi, bermakna lead yang diperolehi ataupun dimiliki setakat ini oleh calon GPS Royston Valentine ini agak sihat dan mungkin menjadi kerusi kedua selepas balik, yang menunjukkan hala tuju yang agak jelas berkenaan dengan kejayaan GPS di sini. Tapi seperti biasa kita ingatkan, ini masih lagi tidak rasmi, proses pengiraan masih lagi berlangsung. Apa yang anda lihat di sini mungkin boleh bertukar, tapi jika kita lihat jumlah undi itu sudah begitu jauh, ia mungkin memberikan bayangan yang jelas bahawa keputusan rasmi juga akan dimiliki oleh calon itu selepas diumumkan oleh SPR. Dan yang terbaru daripada SPR adalah peratusan yang turun mengundinya setakat jam 4 petang tadi, iaitu sejam sebelum pengundian ditutup, adalah 55%. 55% setakat jam 4 petang. Jadi 1 jam saja selepas itu mungkin kita anggarkan 60% atau 61% mungkin tidak sampai. Jadi peratusan yang turun mengundi juga mungkin tidak begitu tinggi. Kita ada satu keputusan baru yang diterima masuk. Adakah kita ada? Masih lagi belum ada. Saya kira ini semua yang kita sudah kongsikan sebentar tadi. Tebedu kita sudah kongsikan. Balai Ringin belum lagi ada. Bukit Semuja sudah kita kongsikan. Mungkin terdapat sebarang kemas kini di sini. Anda juga boleh layari pru.astroawani.com Palang PRN Sarawak untuk ke microsite ini. Seperti anda saksikan, kita ada alert yang masuk dari semasa ke semasa. Kita akan update di laman web ini real time. Untuk kita, sebelum kita berhenti rehat seketika, kita periksa lagi sekali sama ada keputusan rasmi yang baru sahaja masuk. Pantai Damai sudah kita kongsikan sebentar tadi. Kita lihat dun yang kecil ini, Batu Lintang belum lagi ada, Satok belum lagi ada. Ini juga kita sudah kongsikan Setakan, Tebedu dan juga Bukit Semuja. Kita difahamkan ada keputusan baru yang masuk, tapi masih lagi belum kita dapat lihat di sini. Adakah ini sudah pun masuk? Belum lagi kita ada di sini.
Jadi, apa pun kita akan update di sini di laman web yang tertera yang kita akan paparkan selepas ini. Dan bukan itu saja, anda juga boleh bandingkan dengan keputusan PRN 11. Kita juga ada statistik keseluruhan untuk kita berikan anda view yang mudah. Parti mana bertanding, kerusi berapa, banyak mana kerusi yang mereka tandingkan, dan juga keputusan-keputusan yang yang kita dah saksikan di kerusi panas. Dan saya difahamkan ini juga baru masuk sebentar tadi. Kalau saya boleh scroll up di sini, kita ada sedikit cabaran teknikal di sini. Tetapi saya faham keputusan kerusi panas satu lagi baru masuk sebentar tadi. Masih lagi belum. Adakah kita ada batu kawah di sini? Ya, keputusan tidak rasmi batu kawah N14 juga didahului oleh calon GPS Sim Kui Hian dengan 89% undi setakat ini, meninggalkan Kelvin Yee daripada DAP yang memperolehi 6.3% undi, 113. Juga Chai Kue Kun daripada PBK memperolehi 3.93% daripada undian, dan juga Fong Pao Tek daripada Parti Aspirasi memperoleh 0.5% undi. Tapi perlu kita ingatkan di sini, jumlah pengundi di kerusi ini agak ramai, 19,000. Jadi lead yang dimiliki bukan lagi konklusif seperti kerusi-kerusi yang lain kita lihat agak konklusif. Apapun, N14 kerusi batu kawah adalah yang terbaru di mana setidak rasminya calon daripada GPS mendahului. Adakah ini juga kita dapat? Ya, Bukit Sari N82 di sini nampaknya Awang Tengah Ali Hassan mendahului dengan 1,749 undi. Agak sihat lead beliau di situ, 85.4% undi, meninggalkan Alias Mail dengan 13.05% undi, dan juga Riah Basrah daripada PBK 1.47% pengundian daripada undi di situ. Krian sudah kita kongsikan. Jadi kita lihat setakat ini kira-kira 12 atau 13 kerusi. Secara tidak rasminya GPS mendahului di semua kerusi ini, tapi ada setengah kerusi yang mungkin lebih konklusif, ada setengah kerusi yang masih lagi belum tentu. Tapi kalau kita lihat color code-nya di sini, ke semua 11 atau 12 kerusi secara tidak rasminya semua berwarna ungu, iaitu GPS mempunyai lead di situ. Mereka mendahului. Momentum GPS setakat ini agak kuat. Jadi kita lihat adakah ini akan diterjemahkan pada keputusan rasmi secara keseluruhannya dalam perjalanan untuk memperolehi majoriti mudah atau 2/3 daripada 82 kerusi DUN yang dipertandingkan hari ini. Ini anda boleh dapati secara real time di pru.asrawanir.com, Palang PRN Sarawak, dan juga kami akan kongsikan di sini di saluran 501. Sebelum itu, sedikit berita terkini untuk anda. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail mengesahkan laporan helikopter yang membawa Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Abang Openg dan rombongan yang membuat pendaratan cemas di Padang Kawat Universiti Malaysia Sarawak atau UNIMAS Kota Samarahan petang tadi. Helikopter milik Hornbill Skyways terbabit membuat pendaratan cemas pada jam 2.45 petang susulan cuaca buruk ketika hujan lebat. Difahamkan ketika kejadian, Abang Jo bersama rombongan dalam perjalanan pulang ke Kuching selepas meninjau proses pengundian di kawasan Dewan Undangan Negeri Gedong. Mereka kemudian meneruskan perjalanan dari Kota Samarahan ke Kuching menggunakan jalan darat. Pagi tadi, Abang Johari dan isteri Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang membuang undi di pusat mengundi Kompleks Sukan Satok di Padang selepas jam 11.05 pagi. Abang Johari yang bertanding di kerusi DUN Gedong kemudiannya dikatakan melawat pusat pengundian di DUN tersebut sebelum pulang semula ke Kuching. Okey, kita berhenti seketika. Selepas ini, seperti biasa, lebih banyak keputusan tidak rasmi dan perkembangan terkini PRN Sarawak akan kami bawakan kepada anda terus setia bersama Sarawak Memilih hanya di saluran 501. Anda kembali bersama Sarawak Memilih. Saya Luqman Haris. Kurang sejam selepas pengundian ditutup di Sarawak, kita memperolehi lebih banyak keputusan tidak rasmi setakat ini. Ingat, 82 kerusi DUN dipertandingkan. Kira-kira 1.25 juta pengundi di keseluruhan Sarawak. Jumlah kehadiran pengundi yang muktamad masih lagi belum kita dapat tahu, tapi apa yang kita tahu rasmi dikongsikan oleh SPR setakat jam 4 petang tadi, itu yang terbaru adalah 55% daripada pengundi turun. Mungkin kita akan saksikan setakat jam 5 petang, mungkin 60% atau 61%. Itu kita tunggu dan lihat, dan kita tunggu pengesahan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Tapi sebelum itu, saya kongsikan beberapa lagi keputusan tidak rasmi yang baru sahaja kami terima, termasuk kemas kini apa yang kami sudah kongsikan sebentar tadi di N82
2 Bukit Sari, 1 kerusi kuat juga untuk GPS. Sudah tentu calon heavyweight-nya adalah Awang Tengah Ali Hassan. Setakat ini mendahului dengan 1,749 undi. 85.48% diperoleh oleh Awang Tengah Ali Hassan, meninggalkan Alias Mail daripada PSB dengan agak jauh setakat ini, hanya 267 atau lebih sedikit daripada 13.05 undi diperolehi, dan juga Riah Basrah daripada PBK memperoleh 1.47% undi. Tapi kita lihat jumlah pengundinya di sini agak ramai. Sungguh pun ramai menjangkakan Awang Tengah akan berjaya di kerusi ini, tapi kita tunggu dan lihat proses pengiraan masih lagi berjalan. Kurang sejam selepas pengundian ditutup. Apapun ia memberikan sedikit bayangan berkenaan dengan hala 7 kerusi ini. 12,935 pengundi, hanya 2,046 baru dikira setakat ini. Jadi mungkin masih lagi terbuka walau apa jua yang mungkin kita jangkakan. Kita berlaku adil kepada semua calon. Ia tidaklah muktamad sehingga ia muktamad. Dan satu lagi, kita perolehi, saya faham di sini, iaitu kerusi N27 Sebuyau. Julaihi Narawi GPS mendahului dan melebarkan lead beliau kini agak sihat, iaitu 4,893 undi, 79.21% daripada jumlah undian hari ini, jauh meninggalkan calon di tempat kedua daripada Parti Amanah Negara. Parti Amanah Negara mempertandingkan hanya 8 kerusi pada PRN kali ini. Ini salah satu kerusinya. Well Elias Maxwell Rogis ketinggalan dengan agak jauh setakat ini, 12.97%. Wan Cik Wan Mahjar PBK 7.82% daripada pengundian. 483, 801, GPS 4,893, dan mungkin kerusi Sebuyau ini walaupun masih tidak rasmi, keputusan setakat ini agak signifikan berbanding dengan kerusi-kerusi lain. Mengapa? Kerana pengundi berdaftarnya hanya 9,360 dan jumlah undi yang sudah dikira setakat ini 6,177, dan lead yang dimiliki oleh GPS adalah lebih kurang 4,000, hampir 4,000. Jadi adakah keputusan tidak rasmi ini memberikan bayangan yang jelas berkenaan dengan keputusan rasmi untuk N27 Sebuyau? Kemungkinan besar, tapi apa pun autoritinya adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Keputusan rasmi kita akan peroleh sebentar lagi dan kita akan bawakan kepada anda sudah tentu. Dan saya lihat ada lagi beberapa keputusan yang baru diterima, iaitu Murum, salah satu kerusi DUN yang terbesar. Keputusan tidak rasminya sekali lagi, GPS mendahului dengan calonnya Kennedy Chukpai Ugon, memperolehi 64.41% undi di sini, meninggalkan Stanley Ajang Batok daripada PSB dengan 24.63. PKR berada di tempat ketiga. PKR mempertandingkan 28 kerusi, tetapi Ani Ahmad di Murum setakat ini ketinggalan di tempat ketiga, dan calon terakhir adalah PBDSB Kenneth Adan Silik memperolehi 135 undi. Jumlah pengundi berdaftar ini serupa seperti Sebuyau sebentar tadi. Pengundi berdaftarnya 9,738. Jumlah yang sudah pun dikira lebih 50%, dan lead yang dimiliki oleh calon GPS ini dengan pesaing terdekat kira-kira 40% di sini. Jadi adakah seperti Baleh, seperti Sebuyau, Murum juga memberikan kita bayangan yang agak jelas bahawa GPS akan berjaya di sini? Apa pun ingat, ia tidak rasmi selagi ia tidak dirasmikan oleh SPR, tapi ini memberikan sedikit bayangan. Dan mana lagi yang kita ada keputusan sebentar tadi, saya faham Terbedu juga ada kemas kini, kita sudah kongsikan sebentar tadi, dan kita lihat di sini Simon Sinang ataupun Elias Sinang Bada meluaskan lead beliau dengan calon di tempat kedua Cheney Kambeng atau Elias Raymond Achen PSB 15% undi berbanding dengan 67.3%. Selebihnya kita ada 5 penjuru di sini, mungkin berlaku sedikit perpecahan undi. Apapun PKR, senior William Rade berada di tempat keempat. Calon kedua yang masih lagi gagal mendahului setakat ini, mereka mempertandingkan 28 kerusi PKR ya. Jonathan Lantik OK ataupun Jonathan Lantik Oak PBK 333 undi, dan seorang calon bebas Roland Bangung memperoleh 59 undi. Jadi semua sidang di sini. Mari kita lihat jumlah pengundi di sini dan jumlah undi yang sudah pun dikira setakat ini. Adakah ia konklusif? Masih lagi belum konklusif kerana kita lihat jumlah pengundinya agak besar di sini, 12,029 orang. Dan jumlah undi yang dikira baru 3,376. Jadi masih lagi belum agak konklusif, tapi apapun tak dapat dinafikan bahawa lead yang dimiliki oleh GPS walaupun tidak rasmi agak sihat di sini. Dan sudah tentu anda boleh ikuti apa yang kami kongsikan ini di rumah atau di mana-mana sahaja. pru.astroawani.com,
Palang PRN Sarawak. URL-nya akan kami kongsikan sebentar sahaja lagi. Anda boleh layari di komputer riba dan juga di telefon bimbit anda termasuk di aplikasi Astro Awani. Untuk anda ikuti sendiri, kami bawakan real time dalam masa sebenar keputusan rasmi dan juga tidak rasmi semua 82 kerusi DUN yang dipertandingkan. Bukan itu saja, jika anda mahu membuat quick comparison dengan PRN 11 pada tahun 2016, ini adalah keputusannya yang dicatatkan 5 tahun lepas. Sebagai contoh, kita lihat di sini, Murum dimenangi dengan majoriti 2,200 undi dengan 54% undi diperolehi oleh Kennedy Chukpai Ugon pada tahun 2016. 54% beliau perolehi pada 2016. Kalau kita bandingkan, beliau kini memperolehi setakat ini 64.4%. Jadi semua data ini memberikan kita bayangan berkenaan dengan mungkin keputusan rasmi yang kita akan lihat di semua 82 kerusi DUN ini. Statistik keseluruhan juga anda boleh dapati di sini, kerusi-kerusi panas juga, dan sudah tentu apabila keputusan rasmi sudah mula masuk, komposisi Dewan Negeri ini adalah soalan paling besar yang mahu kita jawab. Siapa yang akan memperolehi majoriti mudah daripada 82 kerusi, malahan 2/3 untuk menerajui kerajaan negeri Sarawak yang seterusnya. Kami akan balik dari semasa ke semasa di saluran 501. Juga pastikan anda ikuti pru.astroawani.com, Palang PRN Sarawak dan aplikasi Astro Awani. Sementara kita menanti lebih banyak keputusan tidak rasmi dan juga rasmi mula masuk jam-jam ini, kita kembali dulu pada Nazri Kaha untuk membuka perbincangan ini. Nazri. Ya, terima kasih Lokman. Paparan keputusan tidak rasmi sentiasa akan memasuki paparan kami dari minit ke minit, terus bersama saya dan juga Lokman, dan saya bersama dengan saudara Khairul Anwar dan juga Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik dari Universiti Melaya yang juga bersama dalam mencerap dapatan terkini sebelum pilihan raya negeri pada hari ini. Tetapi dalam banyak-banyak keputusan tidak rasmi, Prof. Dr. Awang, yang menarik perhatian kita adalah keputusan-keputusan kawasan tumpuan kita, kawasan panas, kawasan perlawanan sengit yang akan berlaku, dan yang diterangkan oleh Lokman antaranya adalah N14 Batu Kawah. Batu Kawah ini kawasan sekitar Bandaraya Kuching. Kerana ini Presiden SUPP kali ini mempertahankan kubu beliau di Batu Kawah. Dan kita tahu SUPP kali ini agak ambitious dengan 18 DUN yang ditandingi dan ingin merampas kawasan-kawasan yang dahulunya 2-3 pilihan raya lepas merupakan kubu kuat DAP ditambah dengan saingan terbaru dari PSB. Adakah Batu Kawah perlu juga kita beri tumpuan? Adakah Dr. Sim dapat mengekalkan dengan majoriti yang selesa, ataupun bagaimana dari peratusan yang keluar tidak rasmi tadi agak selesa di hadapan walaupun agak awal pada jam 6 petang ini? Ya, berdasarkan kajian kami, kajian rentas universiti yang bersama kerjasama dengan Astro Awani, kita dapati SIM memang agak popular di Batu Kawah. Pertama, beliau sebagai Presiden SUPP. Yang kedua, beliau memegang jawatan SISJIK sebagai Menteri Penuh. Jadi, kalau kita lihat dari segi kempen, digital marketing beliau agak berjaya. Jadi, sekiranya Dr. Sim ini boleh menang, itu kita memang jangka. Lagipun dalam analisis kami, dalam kerusi yang kita jangka, Batu Kawah bukanlah kawasan kerusi yang hitam. Sebaliknya ada 7 kerusi hitam yang perlu diberi perhatian oleh SUPP. Seterusnya, kawasan-kawasan selain daripada Batu Kawah yang tidak hitam tu, tapi yang hitam yang perlu dilihat di mana kekuatan SUPP itu akan disaingi oleh PSB dan juga DAP. Ya, kawasan hitam ada 7, kita panggil 7 plus 7 plus 1 dan plus lagi grey sekitar 6 kursi. Jadi 7 ini kita perlu tengok di papan di skrin nanti adakah 7 itu bersama GPS atau tidak. Yang pertama ialah Pendin, yang kedua ialah Bukit Asik, ketiga ialah Pelawan, yang keempat ialah Padungan, yang kelima ialah Tanjung Batu, yang keenam ialah Pujut, serta yang ketujuh ialah Kota Sentosa. Ini sekiranya GPS dapat menembusi kawasan ini, saya kira GPS akan mencapai kejayaan yang sangat cemerlang pada PRN ini. Ini sebenarnya kayu ukur penentu kejayaan GPS untuk mencapai kecemerlangan dalam PRN ini. Di pihak PSB sendiri, kita berdasarkan kajian di lapangan kita senaraikan 7 ancaman kepada GPS. Yang pertama ialah OPA, yang kedua Batu Lintang, seterusnya Balai Ringin, Engkelili, Bawah Asam, Ngemah dan Beklalan.
sekiranya GPS dapat mengambil separuh daripada kursi yang saya sebutkan tadi, ini juga satu pencapaian besar kepada GPS. Begitu juga kursi yang lain, kita letak kelabu ke arah putih. Kelabu arah putih itu kemungkinan putih dalam malam 2 malam lepas. Tapi berdasarkan kajian kita, masa itu dia masih kelabu. Termasuklah kursi telang usang, batang air, meluan, simanggang, tamin dan juga mambung. Dan kita sebut juga sebagai lingga. Lingga tadi saya tak pasti apa keputusan terkini, tapi itu kawasan yang kelabu yang boleh berubah menjadi putih. Tapi untuk kawasan yang 14 yang tadi, sehingga itu satu kawasan kubu dan sekiranya dapat ditembusi separuh oleh GPS, itu ukuran sebenar kejayaan GPS. Okey, dari peratusan keluar undi setakat jam 4 petang tadi adalah sekitar 55%. Kita menjangkakan berbaki 1 jam, keputusan rasmi akan dikongsikan oleh pihak SPR. Adakah angka peratusan keluar undi ini perlu kita teliti dengan lebih dekat di mana parti-parti ini mendahului ataupun mereka berada di belakang? Misalnya kawasan-kawasan tumpuan 7 untuk HPP tadi. Ya, saya bagi contoh kawasan PSB misalnya di kawasan Baklalan. Kita tahu Baklalan merupakan kawasan yang paling kritikal. Kemenangan mereka pada sekitar tahun 2016 sekitar beratus saja, 500 sekitar begitu. Apabila jumlah turun mengundi itu kurang, ia bergantung kepada jumlah pengundi penyokong daripada pihak mana. Kalau pihak GPS kurang menurun, turun dia kurang, maka kemenangan kepada PSB itu lebih tinggi. Begitu juga jika penyokong PSB sendiri yang kurang menurun akibat cuaca yang buruk dan juga pelbagai faktor lain, jadi saya kira ia akan memihak kepada GPS. Inilah dinamika yang dapat dilihat secara ketara, khususnya di kawasan yang di segi majoriti yang agak rendah. Kalau majoriti kalau dulu yang lebih tinggi, saya kira tidak ada memberikan impak yang sangat penting. Menarik. Kalau kita bagi ulasan lebih lanjut di N81 Baklalan, kalau jika ada keputusan tidak rasmi masuk, silakan Lokman paparkan kami, iaitu N81 Baklalan. Ini merupakan kawasan etnik Lumbawang, majoritinya orang Ulu, ditandingi oleh Barubian. Barubian 2 penggal menang di sini, merupakan tokoh tradisi, tokoh hebat yang dikemukakan oleh orang Ulu di Baklalan. Pada 2016, beliau menang di bawah banner PKR dengan majoriti hanya 538. Kali ini dikatakan mendapat saingan sengit oleh calon GPS, San Lawa. Jadi, adakah kali ini saingan itu benar-benar berada di landasan yang tepat untuk merampas daripada incumbent Barubian di Baklalan? Saya kira dalam konteks Baklalan, sebelum ini terdapat beberapa semacam konflik di antara pihak dalaman dalam GPS itu sendiri di Baklalan. Ada antara PDP dan juga PBB. Masing-masing ingin meletakkan calon. Tapi sekiranya jika dapat diselesaikan beberapa hari selepas penamaan calon dan ketika kempen atau 2-3 malam lepas, saya kira peluang GPS untuk menang itu ada. Tetapi jika dua pihak tersebut, komponen tersebut agak tidak bersatu disebabkan masih tidak dapat melupakan konflik yang dari segi perebutan kursi di Baklalan itu, saya kira ia akan memberikan peluang kepada Barubian untuk menangi kursi tersebut. Maknanya sekiranya GPS itu bersatu antara komponen itu untuk melawan musuh yang sama dan melupakan isu perebutan kursi, saya kira ia akan memberi ruang yang besar kepada GPS. Namun jika perkara ini tidak dapat diselesaikan sehingga malam semalam, 2 malam semalam, saya kira ia akan memberi ruang kepada Barubian untuk menangi kursi tersebut. Maksudnya mengekalkan kursi Baklalan untuk PSB kali ini. Okey, Saudara Khairul, dengan persaingan-persaingan yang mungkin orang masyarakat di luar Sarawak tidak biasa dengan pertarungan kawasan-kawasan tumpuan ini, bagi kita untuk memahami lebih dekat, apakah faktor-faktor selain daripada personaliti seperti Barubian ataupun personaliti seperti Dr. Sim di Batu Kawah ataupun Chon Chen Jen di Padungan dan juga William Mawan di Pakan, apakah faktor lain yang akan diberikan perhatian oleh pengundi di kawasan tersebut supaya kita memahami dinamika politik Sarawak sebenarnya di lapangan? Saya ingat yang menjadi faktor penting apabila pengundi ingin memilih sesiapa yang ingin mereka pangkah di dalam pilihan raya adalah siapa yang visibility dia jelas di dalam kalangan masyarakat.
Sekiranya dalam tempoh 5 tahun mereka dipilih dan mereka sering turun ke kawasan, menyantuni masyarakat, memberikan menyelesaikan apa-apa keperluan masyarakat itu sendiri, saya ingat ini menjadi satu faktor penting untuk memberikan keyakinan, kepercayaan daripada rakyat terus kepada siapa yang telah mereka pilih sebelum ini. Jadi sekiranya sebagai contoh, kalau isu-isu sebagai contoh perkara-perkara asas berkaitan dengan air, berkaitan dengan konektiviti internet, jalan raya sebagai contoh, saya ingat ini pun kita tidak dapat jadikan sebagai satu indikator terus menukar pilihan. Sebab mereka akan lihat kemudian kepada bagaimana faktor parti dan faktor personality itu sekiranya bertukar akan terus memberikan masalah ataupun menyelesaikan isu pada masa akan datang. Okey, tadi Dr. Awang ada mention ataupun ada angkat satu kursi N30 Balai Ringin. Ini tiba-tiba ramai di kalangan penganalisis politik N30 menjadi tumpuan dalam 2-3 hari ini. Kalau kita imbas sedikit di N30 Balai Ringin untuk 2021 berlaku 3 penjuru. Incumbent Datuk Senaudan Lawan diwakili oleh GPS dengan 2 tokoh yang agak established, Datuk Masir Kujat dari PSB dan juga dari PBK Kasim Mana. Kalau kita lihat keputusan 2016, Senaudan menang dengan agak selesa lebih 2,000 undi. 2039. Tetapi kenapa kali ini dengan majoriti 2,000 Balai Ringin menjadi tumpuan? Adakah kerana personality Senaudan itu dilihat kurang memberangsangkan ketika COVID ataupun selama 5 tahun ini, ataupun dengan calon PSB yang agak senior dan terkenal, Datuk Masir Kujat? Okey, kita tahu ada beberapa faktor yang mempengaruhi tiba-tiba Balai Ringin daripada kawasan putih bertukar menjadi kawasan kelabu. Ini disebabkan oleh, yang pertama oleh personality politik oleh Masir Kujat sendiri, sangat dikenali oleh orang kawasan dan beliau merupakan orang yang berpengalaman dalam politik. Dan Senaudan dilihat orang yang walaupun mereka sudah lama tapi tidak terlalu lama berbanding dengan Masir Kujat. Di segi pengalaman dan sebagainya lebih memihak kepada Masir Kujat. Yang kedua, terdapat persepsi di kalangan akar umbi apabila berlakunya COVID-19, mereka menyatakan misalnya agak sukar berjumpa dengan wakil rakyat mereka. Jadi isu-isu inilah yang banyak dijadi keluhan di kalangan akar umbi. Sama ada isu itu sekadar satu dakwah politik, sama ada ia benar, itu bergantung kepada dari persepsi mana kita lihat. Tapi persepsi yang berlega di kawasan tersebut seolah-olah perkara tersebut berlaku. Dan apabila ia berlaku, bila tibanya pilihan raya negeri dan ia baru cuba diselesaikan. Tapi sejauh manakah penyelesaian tersebut dapat dilakukan dalam tempoh berkempen? Ini penting. Dalam tempoh beberapa hari sebelum mengundi, adakah usaha untuk menyantuni pengundi, untuk memujuk pengundi untuk kembali kepada GPS itu berjaya? Ini bergantung kepada cara mereka kempen, cara mereka menyantuni pengundi pada saat-saat akhir. Ini, Khairul, ini merupakan kawasan majoriti Iban yang sinonim dengan kursi selesa untuk PRS selama ini. Adakah Senaudan ini satu tokoh yang sebenarnya tokoh domestik nasional Sarawak yang sudah pun established di arena politik Sarawak di kalangan masyarakat Dayak? Saya pandangan ini adalah pandangan saya sebagai seorang anak muda melihat YB Datuk Senaudan Lawan sebagai seorang menteri muda yang bertanggungjawab berkaitan dengan belia. Jadi apabila dia sendiri merupakan satu figura yang sudah pun well established di dalam negeri Sarawak sendiri, especially dalam kalangan orang-orang muda, sebab berkaitan dengan bidang tugas beliau sendiri untuk memastikan supaya suara anak muda didengar. Jadi untuk kawasan itu sendiri, saya ingat apabila untuk menilai sama ada kenapa menjadi daripada putih kepada kelabu, itu lihat kepada bagaimana siapa calon-calon yang didepani oleh beliau sendiri. Tapi daripada segi figura beliau sendiri, YB Senaudan Lawan adalah seorang bukan asing di kalangan orang-orang muda. Okey, kita akan terus menerjah kursi-kursi yang diberi tumpuan oleh kajian di lapangan Profesor Madya Dr. Awang Azban, Awang Pawi dan juga rakan-rakan merentasi universiti dengan kerjasama Israwani. Tetapi mungkin keputusan tidak rasmi terus masuk untuk butiran lebih lanjut. Lokman, pakarnya. Silakan Lokman, keputusan tidak rasmi seterusnya. Nazri, 15 itu angkanya. 15 kerusi setakat ini secara tidak rasmi didahului oleh GPS. Juga bermakna keseluruhan semua kerusi yang kita perolehi keputusan tidak rasmi setakat ini, walaupun proses pengiraan masih lagi berjalan, 15
kesemua 15 didahului oleh GPS. Jika anda boleh lihat di peta yang kami kongsikan dari tadi ini, kod warna untuk GPS adalah ungu dan keseluruhannya adalah ungu. Yang lain adalah kelabu kerana kita masih lagi belum dapat sebarang keputusan rasmi mahupun tidak rasmi. Daripada 15 itu, yang terbaru ada 2 kerusi kita lihat di sini. Adakah kita ada keputusan tidak rasmi untuk Krian sudah kita kongsikan. N37 Bukit Saban antara kerusi yang menjadi kubu kuat juga. Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Timbalan Presiden PBB mendahului dengan agak sihat di sini. 3,394 undi diperolehi beliau setakat jam 5.59, kira-kira sejam selepas pengundian ditutup, meninggalkan calon di tempat kedua atau pesaing terdekat Andrea Gelayan daripada PSB hanya memperolehi 21.36% undi atau 936, dan juga calon PKR. Ingat, PKR bertanding di 28 kerusi. Setakat ini 3 kerusi kita dapat keputusan awal tidak rasmi, tidak mendahului di mana-mana kerusi yang mereka bertanding. Jadi ini juga kisah yang sama di N37 Bukit Saban. Mungkin kita jangkakan agak sukar untuk mengalahkan heavyweight seperti Douglas Ugah Embas, Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Mikhail Matthew berada di tempat ketiga. Setakat ini beliau hanya memperolehi 51 undi atau 1.16% takat jam kira-kira 6 petang tadi. Jumlah pengundi berdaftar di sini adalah 8,897 dan daripada itu kira-kira separuh sudah pun dikira. Dengan separuh yang sudah pun dikira, lead yang dimiliki oleh Datuk Amar Douglas Ugah Embas ini agak sihat dan mungkin konklusif kita lihat setakat ini, dan mungkin keputusan rasmi juga akan berpihak kepada GPS. Apapun seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, ia tidak rasmi selagi ia tidak dirasmikan oleh SPR, tapi keputusan tidak rasmi ini memberikan bayangan yang agak signifikan berkenaan dengan hala 711 kerusi. Semua kerusi tidak sama. Kita lihat jumlah pengundinya, jumlah yang turun mengundi, berapa calon yang bertanding. Tapi kerusi di Bukit Saban ini agak konklusif kita lihat setakat ini. Dan satu lagi keputusan tidak rasmi yang baru saja kita terima adalah N16 Muara Tuang. Ini antara salah satu kerusi yang agak crowded. 6 penjuru di sini, tetapi sekali lagi calon GPS Idris Buang mendahului dengan 64% undi yang diperolehi oleh GPS dengan 5,097 undi setakat ini, dan berada di tempat kedua dan ke bawah Yaakob Khalid PSB memperolehi 17.1%. Calon bebas berprestasi agak baik setakat ini Ismawi Muhammad berada di tempat ketiga 12.36%. Seterusnya Hibni Sulaiman daripada Sedar dan juga Amanah dan PBK. Kita lihat banyak alert masuk di situ. Ini seperti biasa kita kongsikan, ini adalah keputusan secara real time yang kami terima. Anda juga boleh layarinya di pru.astroawani.com Palang PRN Sarawak. Apa yang kami bawakan ini adalah keputusan real time, rasmi maupun tidak rasmi. Itu dia URL di belah bawah kaca skrin TV anda. Mari kita lihat. Jadi di Muara Tuang dan juga di Bukit dan tidak salah saya bukan di Balai tadi, di Bukit di Belaga pun kita lihat tadi di Bukit Saban. 2 lagi kerusi yang didahului oleh GPS. Adakah kita mempunyai lagi sebarang kemas kini? Kalau boleh saya refresh di sini. Anda juga boleh buat perkara yang sama. Tiada lagi. Tapi setakat ini saya kira ada 15 kerusi yang didahului oleh GPS. Walaupun tidak rasmi, ini angka yang perlu kita ingat. Jumlah kerusi yang dipertandingkan adalah 82. Majoriti mudahnya adalah 42. Majoriti 2/3-nya adalah 63. Dan setakat ini didahului oleh GPS adalah 15. Adakah ini sudah pun konklusif ataupun memberikan petunjuk momentum GPS? Setakat ini peta kami hanya satu warna sahaja, ungu. Adakah kita akan menyaksikan mungkin ada beberapa saingan yang diberikan last minute ataupun upset yang akan dicatatkan? Itu kita tunggu dan lihat. Anda boleh dapati hanya di sini saluran pilihan raya anda 501 dan juga di pru.astroawani.com Palang PRN Sarawak. Bukan itu sahaja, seperti yang mungkin saya sudah kongsikan, mereka yang sudah pun menonton sejak beberapa jam lepas boleh juga buat quick comparison, bandingkan dengan keputusan pada PRN yang lalu 2016, PRN 11. Kita lihat lautan biru di sini kerana BN memenangi majoriti yang agak sihat pada PRN yang lalu. Cuma Baklalan N81 dimenangi oleh PKR, baru Bian dan juga Krian dimenangi oleh Ali Biju yang bertanding dengan calon bebas hari ini dan berada di tempat kedua kali terakhir kita periksa sebentar tadi, dan beberapa kerusi dimenangi oleh DAP. Ini juga anda boleh buat perbandingan, dan saya kira ada update sebentar tadi di sini. Kalau saya boleh refresh di sini, kita tidak pasti
keputusan yang begitu banyak masuk. Jam-jam ini kita lihat semakin banyak keputusan rasmi dan juga tidak rasmi masuk. Ini semua kita sudah perkongsikan, talian kita sudah perkongsikan. Mungkin ia adalah kemaskini daripada kerusi-kerusi yang kita sudah perkongsikan sebentar tadi. Apapun apa yang anda perlu tahu setakat ini, 15 kerusi GPS mendahului. Sekurang-kurangnya 3 ke 4 kerusi lead itu agak sihat seperti di Baleh, kita lihat seperti di Bukit Saban dan beberapa kerusi yang lain. Adakah GPS cruising to victory sekarang ini? Kita tunggu dan lihat. Tiada apa rasmi selain daripada yang dirasmikan oleh SPR. Keputusan rasmi kami akan bawakan kepada anda. Saya ingin mengingatkan anda di sini, di dalam microsite yang sama, URL-nya tertera sebentar sahaja lagi. Statistik keseluruhan juga kami kongsikan. Boleh juga dibandingkan PRN 11 dan juga PRN 12. Gagasan dan parti bertanding berapa banyak kerusi. Kerusi-kerusi panas yang kita kongsikan sebentar tadi. N37 Bukit Saban, Bukit Kawah, Bukit Cari, Baleh, Satok, Krian dan banyak lagi. Dan sudah tentu apabila kami sudah mula mendapat keputusan rasmi, ini yang akan kami kongsikan sebentar nanti. Ini adalah soalan yang terbesar yang mahu dijawab, iaitu siapa yang akan memperolehi majoriti 42 undi sekurang-kurangnya atau 63 kerusi, iaitu 2/3 daripada majoriti daripada 82 kerusi. Itu semua akan terjawab seperti mana ia terjawab di Asrawani pada tahun 2016. BN menang 72 kerusi, DAP menang 7 kerusi dan PKR menang 3 kerusi. Kali ini PKR bertanding di 28 kerusi, DAP di 26 kerusi. Sebelumnya ada sedikit kontroversi berkaitan dengan kerusi yang diberikan kepada PKR. Bagaimana ia akan memberi kesan kepada sentimen pengundi terhadap mereka di 28 kerusi yang mereka pertandingkan. Adakah kita akan lihat juga lautan biru? Kali ini lautan ungu mungkin kerana GPS buat pertama kali bertanding dengan bendera dan logo sendiri, burung logo kenyalang itu yang agak serupa dengan parti kenyalang. Itu semua kita akan jawab selepas ini. Kita berhenti seketika. Kita akan bawakan lebih banyak keputusan rasmi dan juga tidak rasmi kepada anda. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama Sarawak Memilih. Kita ada perkembangan terkini yang kami mahu kongsikan bersama dengan anda. Kurang sejam setengah selepas pengundian ditutup pada PRN Sarawak, PRN ke-12. Kita memperolehi keputusan rasmi yang pertama, iaitu di kerusi DUN N27 Sebuyau. Sah milik GPS, Julaihi Narawi memenangi dengan memperolehi undi 79.3% atau 4,937, mengalahkan calon di tempat kedua dari Parti Amanah Negara, Well Elias Maxwell Rogis, yang memperolehi kurang 13% undi, dan Wan Cik Wan Mahja daripada PBK yang memperolehi kurang 8%. Majoriti yang agak sihat di sini 4,134 undi di kawasan yang jumlah pengundinya 6,371. Jadi kita lihat trend yang kita jangkakan agak benar berlaku kerana kita lihat bukan kebanyakan, sebenarnya semua keputusan tidak rasmi setakat ini milik GPS mendahului, dan akhirnya kita memperolehi keputusan rasmi yang pertama. Ini adalah rasmi yang sudah pun dirasmikan oleh SPR, iaitu kalau saya boleh kongsikan sekali lagi, N27 Sebuyau dimenangi oleh GPS. Jadi GPS bermula dengan langkah kanan di sini. Adakah mereka akan menangi majoriti 42 undi atau malah 2/3, iaitu 55 kerusi daripada jumlah 82 kerusi? Mungkin kita boleh dapat sedikit gambaran berkenaan dengan trend kalau kita lihat data dengan lebih mendalam di sini. Ini adalah keputusan pada PRN 11 tahun 2016. Sebuyau dimenangi dengan majoriti 2,742 undi. Pada ketika itu juga penjurunya adalah 3. Calonnya adalah PAS dan sekali lagi Parti Amanah Negara. 2,742 undi. Kali ini secara rasminya majoritinya meningkat hampir 2 kali ganda, 4,134 undi. Adakah ini gambaran di kerusi-kerusi yang lain? Masih terlampau awal untuk kita sahkan. Baru 1 kerusi daripada 82 kerusi sudah pun rasmi keputusannya, tapi kita sudah pun dapat tahu keputusan tidak rasmi kira-kira 14 ataupun 15 kerusi setakat ini, dan semuanya satu warna setakat ini. GPS, ingat GPS mempertandingkan semua 82 kerusi, ada juga pesaing-pesaing lebih kecil. Calon bebas ada 30 kerusi, PKR ada 28 kerusi, DAP ada 26 kerusi, Amanah 8 kerusi.
PAS ada 1 kerusi. Banyak lagi parti lain yang mungkin terlampau banyak untuk saya kongsikan. Maklumatnya semua boleh anda dapati di pru.astroawani.com Palang PRN Sarawak. Jadi ini keputusan tidak rasmi atau keputusan rasmi. Jadi kita ada kemaskini, saya percaya, kepada komposisi Dewan Negeri. GPS sudah memiliki 1 kerusi. Ini yang rasminya. Sudah tentu masih terlampau awal. Masih lagi 81 kerusi belum lagi ditentukan. Tapi kalau kita bandingkan dengan PRN 11, Barisan Nasional menang dengan landslide. 72 kerusi dimenangi oleh Barisan Nasional. Majoriti jauh lebih 2/3. DAP dan PKR masing-masing menang 7 dan 3 kerusi. Adakah tsunami GPS ataupun tsunami ini kita akan saksikan sekali lagi? Masih lagi terlampau awal, tapi permulaannya adalah memberangsangkan. Komposisi Dewan Negeri 1 sudah sah milik GPS. Anda boleh dapati semua ini di pru.astroawani.com Palang PRN Sarawak juga boleh ikuti dan anda juga boleh mengikuti ini termasuklah peta responsif ini di aplikasi Astro Awani jika belum muat turun sekarang di Google Play, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Semua kami akan kongsikan dalam real time iaitu masa sebenar ini dan banyak lagi. Jadi, 1 kerusi sudah milik GPS. Adakah Haji Nazri sudah bersedia untuk berbincang dengan lebih mendalam berkenaan dengan langkah kanan GPS ini? Haji Nazri ada di situ? Haji Nazri belum lagi bersedia. Kita mempunyai sedikit masalah teknikal di Kuching di sana. Kita fahamkan cuaca juga tidak begitu baik dan memberikan sedikit kesan kepada isyarat dan juga signal kami untuk kita perolehi di seberang Laut Cina Selatan. Apapun, pasukan teknikal kami sedang mendapatkan Haji Nazri dan juga panel-panel beliau di sana. Di samping semua wartawan kami di sana termasuk Syaraf Sukri dan Jasmine Abu Bakar untuk memberikan gambaran berkenaan dengan di lapangan. Kerana kami di sini di Kuala Lumpur hanya boleh memberikan dari jauh dan juga data. Tapi yang penting adalah apa suasana on ground di sana. Itu kita akan kongsikan, kita akan updatekan dengan data suasana benar di sana. Anda boleh dapati ini di laman web yang saya sebut tadi, tertera di kaca skrin TV anda sekarang. Jika susah kerana ada 82 kerusi, mungkin di kawasan Parlimen Bandar Kuching ni sebagai contoh, ada begitu banyak don yang sedikit kecil dan susah untuk tengok. Anda boleh search saja di sini sebagai contoh SATOK, Satok sebagai contoh. Calon juga akan keluar. Lihat, ini keluar di sini untuk kita refer dengan mudah. Ini adalah yang terkini, tidak rasmi dan ingin saya recap dan imbas kembali sekali lagi. Yang rasmi adalah 1 kerusi sahaja setakat ini. Jika anda nampak tidak ada lagi tulisan keputusan tidak rasmi di situ, sudah ada tanda tik di situ, itu bermakna ini keputusan rasmi yang sudah pun disahkan oleh GPS. Rasminya adalah GPS menang kerusi pertamanya di N27 Sebuyau dengan majoriti 4,134 undi. Calonnya Julaihi Narawi memperolehi 4,937 undi atau lebih 79% daripada keseluruhan undi, mengalahkan Well Elias Maxwell Rogis daripada Parti Amanah Negara yang memperolehi 803 undi atau 12.9% dan juga calon daripada Parti PBK Wan Cik Wan Mahjar yang memperolehi 486 undi atau 7.8%. Jadi di kawasan pengundi berdaftar 9,367 ini, jumlah undinya adalah 6,226. Voter turnout di sini di Sebuyau adalah 66.47%. Di keseluruhan Sarawak setakat jam 4 petang tadi 55%. Apakah jumlah pengundi yang turun pada kali ini? Adakah ia agak rendah seperti kita saksikan di belakang? Itu kita tunggu pengesahan daripada SPR. Apapun N27 Sebuyau, kerusi pertama secara rasmi sah milik GPS. Haji Nazri, bagaimana kita mahu kupas kerusi pertama ini dan langkah kanan GPS ini? Ya, terima kasih. Terima kasih Lokman. Kita akan terus berbincang bersama Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dan juga saudara Khairul Azhar yang kami tampilkan untuk memberikan analisis segera untuk keputusan rasmi dan juga tidak rasmi yang terkini seperti mana yang sudah pun diumumkan oleh Astro Awani dan juga Lokman sebentar tadi. N27 Sebuyau, GPS menang dengan majoriti 4,134 kerusi pertama untuk GPS dan pastinya ia merupakan langkah kanan seperti kata Lokman sebentar tadi. Tetapi bagi Dr. Awang Azman, Sebuyau ini sudah dijangkakan kubu kuat GPS ataupun PBB sebelum ini. Tetapi dari angka majoriti 4,134 dan juga peratusan mengundi sekitar 65%. Adakah ini agak memuaskan untuk prestasi calon GPS di Sebuyau? Saya kira apabila mendapat undi sekitar 65%, saya kira ia agak memuaskan dengan suasana cuaca yang kita hadapi pada hari ini, dengan suasana masih lagi kebimbangan terhadap COVID
dan kita kena bandingkan situasi PRN 2016 kira 68%. Kalau sekitar 68% itu sesuatu yang kita boleh compensate. Ya, bagi Sebuyau juga ini seringkali ditandingi dengan parti dari Semenanjung iaitu Parti Amanah. Kali ini Amanah meletakkan calon berkurangan banding 2016. Hanya 8 DUN saja ditandingi oleh Amanah termasuk di N27 Sebuyau. Adakah prestasi Amanah akan sekali lagi pulang dengan tangan kosong? Itu yang kita cuba bagi sedikit analisa awal sebelum keputusan rasmi penuh di kesemua kawasan DUN yang ditandingi oleh Amanah dan juga parti-parti seperti PKR dan juga PBK misalnya. Walaupun PBK agak ambitious dengan 33 kursi yang ditandingi. Saya kira Sarawak dari segi penerimaan mereka agak kurang. Manakala parti PKR mereka DAP itu sendiri, kita tahu DAP majoriti mereka dikuasai oleh etnik Cina. Saya kira mereka lebih mementingkan isu imbang, perlunya satu kuasa untuk memberikan menyuarakan suara dengan lebih lantang dengan memastikan parti yang majoriti Cina itu mampu dimenangi dan mampu juga bersuara di Dewan Undangan Negeri. Saya kira kami letakkan, kami dari penyidikan rentas universiti ini, kita yakin sekitar 7 kerusi. Maksimum sekitar 7 kerusi. Yang kebanyakan maaf, di situ kami menghadapi sedikit masalah teknikal, audio ada sedikit gangguan. Nampaknya cuaca yang agak buruk memberi kesan juga kepada feed kita dari Sarawak, dari seberang Laut Cina Selatan. Itu semua adalah masalah teknikal yang biasa kita hadapi, khasnya dalam cuaca-cuaca sebegini. Kita akan terus saja bersama dengan Profesor Awang Azman Awang Pawi dan juga rakan saya Nazri Kahar. Sejurus selepas kita mendapat semula isyarat yang betul. Pada ketika sementara itu kita lihat ada begitu banyak alert keputusan baru diterima di sini. Sudah kita kongsikan sekira-kira 15 atau 16 kerusi. Kebanyakannya tidak rasmi setakat ini. Kalau saya boleh make sure dan refresh sekali lagi laman web mikro kami ini. Apa pun yang pertama sekali yang paling penting yang kita kongsikan sebentar tadi, secara rasminya satu kerusi sudah milik GPS. Ini adalah keputusan rasmi pertama yang kita rekodkan pada PRN kali ini. Kira-kira sejam setengah selepas pengundian ditutup pada jam 5 petang tadi. Kita dapat ini sekira-kira jam 6.20 petang dan sah GPS memenangi kerusi atau mengekalkan kerusi N27 Sebuyau dengan calonnya Julaihi Narawi, jauh meninggalkan dua calon yang lain, Well Elias Maxwell Rogis daripada Parti Amanah Negara dan juga Wan Cik Wan Mahajar daripada PBK yang memperolehi hanya 486 undi. Majoritinya agak sihat kalau kita boleh kongsikan di sini. Majoritinya 4,134 undi daripada 4,937 undi. Jadi agak besar hampir ke semua pengundi mengundi untuk GPS di kerusi ini. 79.3%. Malah ia lebih besar daripada majoriti yang dimenangi oleh GPS pada PRN 11 pada tahun 2016. Jadi ini keputusan rasmi pertama yang kita terima pada hari ini dalam kalangan 82 kerusi. Semua anda boleh dapati di URL yang tertera di skrin anda ini, pru.astroawani.com palang PRN Sarawak. Setakat ini yang kita sudah kongsikan antara kerusinya adalah Bukit Sari tadi. Ini semua tidak rasmi, bukan seperti Sebuyau. Dato' Awang Tengah Ali Hassan mendahului dengan 85% undi. Juga kerusi-kerusi yang agak besar di sini di Baleh saya kira. Nicholas Kudi Jantai untuk GPS mendahului dengan lebih 60% undi. Dan juga di Murum dan banyak lagi kawasan ini. Dan kita color code di sini, color ungu untuk GPS dan setakat ini semuanya ungu. Adakah parti-parti lain khasnya PSB akan muncul dan memberikan sedikit saingan kepada GPS kurang-kurangnya di beberapa kerusi. Kita perlu ingat komposisi Dewan Negeri pada PRN yang lalu. Pada PRN yang lalu Barisan Nasional iaitu GPS menang 72 kerusi. Adakah mereka akan mendapat laluan mudah juga kali ini atau mereka akan berdepan sedikit tentangan? Mungkin ada sedikit disruption. Kita tunggu dan lihat, tapi sudah tentu kita lihat momentum dan trend awal kita tidak lihat tanda-tanda itu akan berlaku. Dan saya faham ada satu lagi sebelum kita kembali kepada Haji Nazri, satu lagi keputusan tidak rasmi yang kita peroleh setakat ini. Apa yang kita peroleh setakat ini, kalau saya boleh refresh,
kerana keputusan ini masuk dengan agak cepat. Dudung di situ. N52 masih lagi tidak rasmi. Salah satu lagi kerusi yang agak crowded di sini. Saya kita lihat ada 3, 4, 8 penjuru di Dudung. Tapi walaupun penjurunya banyak, GPS masih lagi mendahului. Calonnya Tiong King Sing mendahului dengan 2,728 undi, jauh meninggalkan pesaing di tempat kedua iaitu Wong Hee Ping daripada PSB yang memperolehi 823 undi dan juga Pauling Fong DAP ingat mempertandingkan 26 kerusi dan mereka masih lagi belum mendahului secara tidak rasmi di mana-mana kerusi, begitu juga dengan PKR dan kisah yang sama di sini. Pauling Fong hanya memperolehi 8.78% undi setakat ini atau 423, selebihnya 2 calon bebas dan juga calon PBDSB Julius Encana Jasper Ancho. Jane Lau daripada PBK berada di tempat ke-6 di situ. Dan di tempat terakhir setakat ini adalah Josephine Lau daripada Parti Aspirasi yang memperolehi 28 undi. Ini dialah berada di kawasan yang mempunyai pengundi berdaftar yang agak besar, 33,000. Setakat ini yang paling besar yang kita bentangkan daripada semua kerusi. 33,000, jumlah undi 4,800. Jadi kita pertimbangkan faktor ini dengan jumlah penjuru yang banyak, mungkin masih lagi belum konklusif. Tapi certainly GPS berada sekali lagi di landasan yang betul untuk merekodkan satu lagi kemenangan. Tapi setakat ini, yang kita tahu hanyalah sebuyau. Tapi semakin banyak keputusan rasmi juga memihak kepada GPS. Adakah ia akan diterjemahkan kepada keputusan rasmi untuk mereka memperoleh majoriti 42 kerusi atau 2/3, 55 kerusi. Ia sudah tentu dicapai pada PRN 11. Adakah GPS mampu mengulanginya? Kita tunggu dan lihat. Hanya di Astro Awani. Haji Nazri sudah kembali bersama kami. Haji Nazri, silakan. Terima kasih Lokman. Terima kasih. Sedikit masalah teknikal tetapi kita dapat atasi dengan segera oleh rakan-rakan produksi kami di sini. Prof. Madya Dr. Awang Azman, mungkin kita repeat semula kemenangan GPS pertama di Sebuyau N27 Sebuyau Datuk Julahi Narawi dengan majoriti 4,134. Sebuyau Lingga Beting Maru ini merupakan kawasan yang sering cuba dirempuh oleh parti seperti Amanah, PAS di Beting Maru. Seringkali Beting Maru itu sebagai taruhan utama PAS lah. Walaupun kali ini mereka rasa satu pasukan sama dengan GPS di peringkat persekutuan, ada Menteri PAS di situ. Tapi nak letak juga di Beting Maru. Apa maksud kelebihan GPS menang di kawasan Sebuyau untuk secara rasmi untuk petang ini, tetapi kepada kekalahan parti seperti Amanah dan mungkin selepas ini kita akan dengar keputusan di Beting Maru. Parti-parti berasaskan agama, berasaskan orang kata pun membawa format ataupun manifestasi sebuah negara Islam dan sebagainya, tetapi dengan demografi dan geografi kepelbagaian etnik dan juga kaum di Sarawak ini, adakah masa depan terus cerah untuk parti-parti seperti PAS dan juga Amanah yang dikatakan lebih progresif dengan PAS berbanding PAS? Saya kira dalam konteks ini, dan kita bukan saja pada Ya, terus. Okey. Berdasarkan apa yang berlaku dalam konteks pilihan raya 2016, pilihan raya sebelum ini dan pilihan raya pada kali ini, saya kira apa yang berlaku ialah pengundi di Sarawak menolak parti-parti yang berunsur keagamaan dan juga parti-parti yang membawakan idea-idea yang kurang serasi dengan penduduk kepelbagaian kaum di Sarawak. Sebab itu saya percaya dan ahli kuliah kami percaya Amanah, khususnya Amanah dan PAS di dalam konteks Sarawak tidak akan diterima secara baik daripada pengundi di Sarawak. Saya tidak terkejut apabila Sebuyau, selepas ini Bagalut, Beting Maru, di beberapa kawasan Melayu Islam yang majoriti, mereka tidak akan menerima parti Amanah, tak akan menerima parti PAS sebab mereka yakin bahawa PBB khususnya memperjuangkan semua etnik tanpa mengira agama dan juga bangsa. Jadi ini memberikan keyakinan bahawa parti-parti luar ini memang suka diterima. Okey, keputusan kedua rasmi diterima oleh Sarawani
iaitu N65 Belaga, merupakan satu kawasan dimenangi oleh parti GPS dari PRS Datuk Liwan Lagang dengan majoriti 2,245. Liwan Lagang mendapat undi 3,552 undi, meninggalkan 4 ataupun 3 lagi calon lain dari PSB, dari PBK dan juga dari Bebas. Ini keputusan kedua rasmi untuk N65 Belaga. Jadi 2 untuk GPS setakat jam ini iaitu 6.30 petang. Jadi dari Sebuyau ke Belaga, dan mungkin keputusan rasmi akan masuk bila-bila masa saja dari sekarang. Komen Dr. Awang untuk Belaga ini merupakan kawasan putih juga PRS. Memang berdasarkan kajian kami di pelbagai tempat, Belaga merupakan kawasan putih bagi GPS. Jadi tidak ada kerisauan sebab Liwan Lagang ni memang sudah dikenali ramai dan beliau juga di kawasannya sangat popular, dan apa-apa isu walaupun tak semua masalah selesai tapi beliau diyakini mampu untuk menjadi wakil kepada penduduk kawasan tersebut tanpa sebarang apa-apa isu yang besar. Jadi kira-kira Belaga itu ialah salah satu kubu kuat kepada GPS. Ya, dari keseluruhan 11 DUN yang diletakkan calon oleh komponen GPS iaitu PRS, Parti Arwah Datuk Seri James Jemut Masing, sudah deliver 1 kerusi di Belaga. Adakah 10 kerusi berbaki ini kita akan lihat PRS akan mampu deliver untuk GPS, ataupun ada 1-2 kerusi yang mungkin dari cerapan di lapangan Dr. Awang perlu diberi perhatian akan ditandingi secara sengit oleh DAP ataupun dari PSB untuk PRS? Saya kira bukan saja PRS tapi ada beberapa kursi PDP juga perlu diberikan perhatian. Dan kita tahu dalam konteks PRS, apabila Presiden parti tersebut telah meninggal dunia, ia membukakan satu kelompangan yang besar kepada pelapisnya untuk mengisi kasut yang ditinggalkan oleh Presiden. Dan pada masa yang sama, ia menjadi satu titik lemah kepada parti tersebut untuk bergerak depan apabila berlakunya pilihan raya negeri yang diasak oleh pemimpin kanan. Sebab itu beberapa kawasan seperti di kawasan di Opah misalnya, di Batu di Balai Ringin, di Inkelili, Bawah Asam, Ngemah dan Berkelalan, misalnya kawasan-kawasan ditanding PSB itu memberikan kesan yang kuat terhadap situasi politik. Jadi saya ingat secara menyeluruh kursi-kursi tersebut memberikan impak yang agak negatif dari segi peluang kemenangan kepada GPS, kerana kursi itu kemungkinan barangkali tewas di tangan PSB khususnya. Bagi Khairul Anwar, untuk melihat kelangsungan kesinambungan parti berasaskan Dayak iaitu PRS di Sarawak, Khairul Anwar ramai rakan di kalangan anak-anak belia PRS ataupun daripada masyarakat Iban Dayak. Jadi adakah mereka tidak ketandusan calon ataupun anak-anak muda yang boleh ditampilkan? Mungkin tidak pilihan raya kali ini, walaupun kita dah bincang sikit tadi ada 1-2 calon baru yang ditampilkan, tetapi untuk akan datang pilihan raya ke-13, pilihan raya umum ke-15 misalnya, ini survival untuk parti berasaskan Dayak di bawah komponen GPS. Saya ingat yang penting apabila kita berbicara tentang kelangsungan daripada kalangan generasi muda adalah bagaimana penglibatan mereka di dalam politik arus perdana, maksudnya di dalam sistem parti itu sendiri. Tapi kelihatannya sekarang kecenderungan anak-anak muda baik daripada kalangan bangsa Dayak maupun daripada bangsa-bangsa lain, kecenderungan mereka untuk terlibat di dalam arus perdana politik itu bukan di dalam partisan line, tetapi lebih kepada bagaimana mereka memberikan impak, memberikan contribution mereka melalui social entrepreneurship, melalui NGO, masyarakat madani, civil society yang mampu memberikan impak yang lebih besar di dalam ruang lingkup yang mana mereka dapat memberikan sumbangan yang betul-betul bermanfaat kepada masyarakat. Jadi saya ingat ini lebih penting bagaimana untuk parti-parti sedia ada untuk melihat bakat-bakat dan tokoh-tokoh daripada kalangan masyarakat madani, civil society untuk diangkat daripada kalangan anak-anak muda bangsa-bangsa tersendiri. Adakah faktor perpecahan yang amat ketara ataupun kiblat politik masyarakat Dayak sama ada di dalam parti kerajaan ataupun di kalangan parti pembangkang
menyebabkan masyarakat Dayak masih tercari-cari siapakah yang boleh ditonjolkan, walaupun Wong Sungkoh beberapa hari lalu sebelum hari ini melontarkan idea mengapa tidak Ketua Menteri Sarawak datang dari masyarakat Dayak. Tetapi realitinya bagaimana Prof. Dr. Awang untuk kita lihat kepimpinan, kelangsungan dan juga kesediaan membawa muka-muka baru yang mungkin boleh ditampilkan sebagai poster boy untuk masyarakat Dayak di Sarawak. Okey. Kita perlu lihat dalam konteks kepimpinan dan konteks etnik Dayak itu sendiri, apabila disorang perlu adanya pemimpin untuk mewakili ataupun pemimpin di Sarawak misalnya, ia perlu ditentukan oleh kalangan akar umbi etnik Dayak itu sendiri. Saya ingat orang luar sama ada daripada etnik Cina, etnik Melayu atau etnik Melanau, saya kira kita tak wajar campur tangan ataupun memberikan semacam arahan kepada mereka. Saya kira orang Iban, orang Dayak misalnya, tahu apa pemimpin yang mereka nak. Jadi dalam konteks demokrasi, kita perlu beri ruang kepada mereka siapakah mereka pilih untuk ke arah tersebut. Dan ini perlu dilihat dalam konteks pilihan negeri Sarawak. Yang manakah yang mereka rasa berhak untuk dijadikan ketua mereka. Sama ada di kalangan PDP, PRS ataupun PSB. Misalnya, walaupun kita tahu PSB itu dipimpin oleh etnik Cina, tapi majoriti mereka daripada etnik Dayak misalnya. Tetapi siapakah etnik Dayak yang ingin mereka tonjolkan, misalnya khusus masyarakat Iban? Kenapa Wong Sungkoh tak namakan terus untuk menunjukkan bahawa beliau betul-betul ikhlas memperjuangkan isu kepimpinan Dayak itu sendiri? Sebab itu saya percaya isu kepimpinan Dayak ini perlu dibahaskan, perlu dirangkas sesiji oleh etnik Dayak itu sendiri, dan orang daripada luar dari situ kita perlu bantu dari segi sokongan, dukungan dan sebagainya. Biarlah mereka sendiri menentukan masa depan, hala tuju kepimpinan mereka dan memilih yang terbaik buat mereka. Okey, berkaitan dengan PSB yang dipimpin oleh Datuk Seri Wong Sungkoh, Presiden PSB, Parti Sarawak Bersatu. Ini rata-rata mengatakan PSB adalah saingan utama GPS, Pilihan Raya Negeri ke-12. Tetapi realiti selepas cerapan di lapangan sebelum hari penamaan calon dan kempen 12 hari, apa dapatan yang boleh Dr. Awang kongsikan? Realiti masyarakat, sentimen masyarakat berkaitan dengan publicity dengan PSB ini dan juga dari kacamata masyarakat Sarawak tentang PSB, adakah benar-benar mampu membuat kejutan pada malam ini? Saya kira PSB ini dikenali sebab kenyataan-kenyataan dan manifesto dia bersifat sensasi. Jadi apabila manifesto mereka bersifat sensasi, manifesto mereka bersifat populis misalnya, ia cuba menarik perhatian di kalangan pengundi sasaran mereka. Namun apabila kajian kita ada dua fasa. Kajian fasa pertama kita ada dapati sokongan terhadap PSB itu sekitar 26%. Tapi pada fasa kedua terdapat penurunan sokongan terhadap PSB itu pada sekitar menjadi 12%, jadi dia menjadi 15%. 15%. Ini menandakan bahawa sokongan masyarakat, khususnya masyarakat Dayak sini terhadap PSB itu agak kurang. Mengapa agak kurang? Saya kira disebabkan mereka memperjuangkan isu Dayak tapi pemimpinnya bukan Dayak. Jadi lebih baik mereka memperjuangkan parti seperti PRS misalnya. Dan sayap seperti sayap Pesaka misalnya yang menjadi sudah lama terbukti yang membawa mereka ke arah landscape politik di negeri Sarawak. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu dilihat oleh kepimpinan ataupun dari segi sentimen rakyat itu sendiri. Tetapi dari material kempen sama ada di media sosial ataupun poster-poster banting dan cogan-cogan kata di seluruh kawasan-kawasan bandar utama Sarawak seperti di Kuching, di Miri dan juga Sibu, kita lihat agak mewah berbanding kalau dikatakan merupakan parti baru yang baru muncul untuk pertama kali, tetapi dari sudut logistik mereka, resources mereka agak kata pun berada di hadapan berbanding DAP ataupun PKR. Apa pandangan Khairul Anwar untuk PSB ini? Sebenarnya apabila kita melihat kempen yang dijalankan oleh parti PSB sebagai contoh, kita pun terkejut juga bila kita lihat visibility kempen mereka menunjukkan bahawa mereka ada kekuatan kewangan bagi menampung kos kempen dengan bendera, dengan billboard sebagai contoh. Jadi saya ingat ini membantu untuk mereka memperlihatkan mereka mempunyai keupayaan untuk tampil sebagai alternatif. Namun yang demikian
perkara ini pun perlu kita lihat bagaimana realistik manifesto yang dibawa oleh mereka itu juga. Kalau realistik manifesto yang dibawa mereka itu realistik dan masyarakat dapat menerima, dan ini mungkin dapat menjadikan mereka pertimbangan lah untuk mereka melihat sama ada ini betul-betul dapat dilaksanakan ataupun tidak. Saya kira mungkin saya tambah, PSB ini mendapat tempat juga di hati sesengah pengundi atau penyokong mereka disebabkan pemimpin mereka sudah dikenali sebelum ini. Mereka pernah berada dalam kerajaan. Masih Kujat, Wong Sungkoh sendiri, ia merupakan pemimpin yang dikenali. Jadi yang kedua, mereka juga misalnya Presiden PSB misalnya dikenali rapat dengan golongan peniaga yang begitu dekat dengan mereka. Jadi ini membantu kempen mereka dilakukan secara besar-besaran, secara meluas. Kesemua faktor ini saling berkaitan antara satu lain. Jadi yang ingin ditekankan di sini bahawa faktor kepimpinan yang sudah dikenali berpengalaman walaupun mereka dulu pernah berada dalam kerajaan yang menyebabkan mereka mudah diterima dan kempen mereka sendiri disebarkan di peringkat akar umbi sama ada disengaja atau tidak sengaja, seolah apabila PSB itu menang mereka akan bersama-sama menyertai GPS. Jadi ini menyebabkan kadang-kadang pengundi di bawah agak keliru. Sejauh manakah kenyataan itu betul, persepsi atau propaganda, itu kita tidak pasti, tapi itulah yang didengari di peringkat di suara-suara rakyat yang kita peroleh. Karena adakah PSB juga ada kelebihan kerana mereka sebahagian daripada kerajaan selama ini. Mereka datang daripada parti yang sama sebelum ini, Barisan Nasional dan juga sekarang GPS. Mereka tahu saiki, demografi, cara berpolitik untuk mendekati masyarakat pribumi Sarawak, dan mereka tahu bagaimana prolifiknya BN dan GPS sekarang sampai ke tahap Rumah Panjang, sampai ke pesisir pantai masyarakat Melanau di Muka ataupun di pergunungan di Bakallalan ataupun di kataupun untuk orang Ulu dan sebagainya. Adakah itu juga sedikit kelebihan mereka dapat memahami kelompok pengundi yang sama berbanding parti DAP, PKR ataupun parti-parti yang baru dari Semenanjung, kerana mereka benar-benar baru, walaupun tidak baru pun sudah menghampiri 30 tahun mereka bertapak di Sarawak ini. Pandangan Khairul Anwar. Saya ingat pandangan saya selari dengan Prof Awang sebentar tadi apabila kita nyatakan bahawa PSB ini mempunyai tokoh-tokoh dan ataupun figura-figura yang telah pun mukanya sudah tidak asing di dalam kalangan masyarakat. Mereka sudah berada dalam kerajaan, mereka jadi sudah menteri, berada di grassroots, menjadi menteri muda, menjadi menteri kanan sebagai contohnya. Jadi perkara-perkara ini memberikan sokongan moral kepada mereka untuk mereka dapat menampilkan tokoh-tokoh yang dapat memberikan alternatif di dalam masyarakat masing-masing. Dan yang lebih penting sebenarnya apabila mereka ini dapat menampilkan tokoh-tokoh yang mukanya mereka tidak asing dalam masyarakat, masyarakat dapat menjadi selesa. Mereka tahu selok-belok bagaimana strategi untuk menarik minat masyarakat, menggunakan populariti satu-satu isu, kecenderungan sentimen masyarakat yang dapat digunakan pakai di dalam kempen masing-masing. Dato' Awang, adakah itu juga menyebabkan mereka gagal mendapat kata sepakat untuk bertanding satu lawan satu menentang GPS dengan rakan-rakan pembangkang seperti DAP, PKR dan Amanah? Kadang ada rasa kesangsian apa faktor yang dikatakan tadi itu di kalangan parti pembangkang yang sedia ada dari Pakatan Harapan itu? Yang pertama betul sebab berlakunya propaganda, persepsi dan juga bisik-bisikan sesama mereka di lapangan yang menyatakan seolah mereka bersedia untuk bekerjasama dengan GPS apabila mereka menang nanti. Ini akan menarik undi daripada rakyat ataupun pengundi yang lain setempat. Pada masa yang sama juga kita perlu faham parti DAP, PKR misalnya, mereka merasakan mereka sudah lama bertapak di Sarawak dan ada sukar mereka untuk berkongsi kerusi dengan PSB yang merupakan satu orang kata ancaman baru buat mereka. Jadi sukar untuk dalam parti politik, dalam GPS sendiri pernah berlaku konflik sesama mereka sebab untuk berebut kerusi. Jadi apatah lagi antara DAP dan PKR untuk berkongsi kursi seperti dengan PSB sebab mereka rasa mereka lebih senior, mereka lebih kanan, mereka sudah lama sebagai pembangkang, sedangkan PSB ini masih baru. Jadi pada masa sama di satu pihak PSB pula merasakan mereka lebih berhak menentukan kursi sebab mereka pernah menjadi kerajaan yang lebih tahu untuk mengaturkan strategi. Jadi keegoan sikap sedemikianlah yang menyebabkan situasi itu mereka kurang boleh dapat bekerjasama. Okey, kita perlu rehat sebentar, tetapi bukan rehat
semata-mata, tetapi rehat untuk mendengar keputusan-keputusan baru, sama ada keputusan rasmi ataupun tidak rasmi. Rakan saya Lokman sudah pun bersedia. Silakan Lokman. Ya, Encik Nazri, malam ini masih lagi belum ada keputusan rasmi selain daripada dua yang kita sudah pun kongsikan sebentar tadi. Tapi kita ada keputusan yang tidak rasmi untuk dua don. Sebenarnya kemas kini untuk dua kerusi, iaitu keputusan tidak rasmi. Salah satunya adalah N39 Krian. Kita lihat drama melibatkan Ali Biju di sini. Beliau sebentar tadi di tempat kedua. Setakat ini sudah jatuh ke tempat ketiga. Ali Biju sudah tentu calon bebas di kerusi yang dipertandingkan oleh 4 calon. Dan ini adalah kemas kini setakat jam 6.50 tadi. Dan GPS sekali lagi mendahului dan kekal mendahului daripada kali terakhir kita kongsikan sebentar tadi. Friday Balik memperolehi 2,465 undi atau kurang sedikit daripada 46% daripada keseluruhan undi, meninggalkan Musa Dinggat yang sudah memotong Ali Biju di tempat kedua dengan 1,569 undi atau 29.25% undi. Dan seperti yang kita sebut sebentar tadi, Ali Biju sudah jatuh ke tempat ketiga dengan 1,228, tetapi Danny Kwan PBK berada di tempat terakhir dengan 1,202 undi atau 1.9%. Tapi apa yang kita perlu dalami di sini seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, kita bandingkan dengan jumlah pengundi di sini hampir 12,000 dan 505,364 sudah pun dikira, dan dengan ini kita bandingkan dengan lead yang dimiliki oleh Friday Balik 2,465 berbanding dengan tempat kedua. Kita lihat yang sudah dikira kira-kira separuh. Leadnya adalah 45.9%. Agak sihat di sini. Masih lagi terbuka, tapi kita boleh jangka mungkin N39 Krian juga akan milik GPS, seperti mana dua kerusi sudah pun rasmi milik mereka, dan kira-kira 21 kerusi rasmi dan tidak rasmi kita lihat dimiliki oleh GPS dan juga didahului oleh GPS. Jadi itu N39 Krian. Sedikit perubahan, Ali Biju jatuh ke tempat ketiga. Dan satu lagi saya faham di sini adalah Batu Kawah. Sedikit kemas kini yang kita ada hari ini. GPS Batu Kawah 9 Sim Kui Hian di Batu Kawah memperoleh 3,586 undi. Beliau menjarakkan diri dengan Kelvin Yee di tempat kedua yang memperolehi setakat ini atau setakat jam 6.51 petang sebentar tadi 773 undi. Juga Chai Kueh Kun daripada PBK dan Fong Pao Tek daripada Aspirasi. Kali terakhir kita kongsikan Batu Kawah ini kira-kira sejam yang lepas, dan lead itu sudah pun grow kita lihat setakat ini, dan nampaknya trend di Batu Kawah N14 juga GPS mendahului dengan agak sihat di situ. Adakah kita mempunyai lagi keputusan ataupun kemas kini yang tidak rasmi setakat ini? Bukit semua kita sudah kongsikan, Muara Tuang dan Sebuyau, dan juga Bukit Saban kalau kita boleh kongsikan, Krian seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, Dudung, dan sudah tentu kita lihat di Jepak N67 ini adalah yang baru. Ini juga keputusan yang tidak rasmi. Talib Zulkifli daripada GPS mendahului dengan agak sihat 5,527 undi, 68.37%, meninggalkan Rabah Ahtuddin daripada PSB pesaing terdekat beliau dengan 1,877 undi. Stevenson Joseph PBK mencatatkan 536 undi, manakala Tuah Kazan, salah seorang daripada 30 calon bebas yang bertanding dalam PRN kali ini, mengumpul 144 undi setakat ini. Jam 6.52 pengundi berdaftar, kira-kira 15,000 di situ. Jumlah undi yang sudah pun dikira lebih 50%, dan lead yang dimiliki oleh Talib Zulkifli di sini 68.37%. Jadi walaupun masih tidak rasmi, N67 Jepak ini juga menunjukkan tanda-tanda yang agak memberangsangkan untuk GPS. Ingat, dua kerusi sudah pun sah milik GPS. Belaga, ini adalah keputusan rasmi. Dimenangi oleh Liwan Lagang dengan majoriti 2,245 undi di N65. Dan seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, di Sebuyau adalah kerusi yang pertama dirasmikan keputusannya. Julaihi Narawi menang dengan majoriti 4,134 undi. Dua kerusi sah milik GPS, kira-kira 20 lagi secara tidak rasmi mereka dahului. Masih lagi kita belum lihat sebarang warna lain dalam peta ini. Adakah kita akan saksikan beberapa kejutan atau mungkin beberapa twist di sini, sebagai contoh di Baklalan di mana Baru Bian bertanding untuk PSB. Masih lagi belum ada sebarang keputusan rasmi maupun tidak rasmi. Kita jangka keputusan rasmi dan juga tidak rasmi akan kita perolehi lebih banyak dalam jam-jam atau minit-minit akan datang. Seperti biasa, anda sendiri boleh layari laman web ini di pru.astroawane.com / PRN Sarawak. Kita kemas kini, real time.
dalam waktu sebenar. Kita berhenti rehat seketika. Sarawak memilih Sarawak ni. Kembali selepas ini.